Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kurniaannya dan pemberiannya juga dapat kita meneruskan lagi kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Dan alhamdulillah juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas hujan yang diberikan 2-3 hari ini, alhamdulillah, walaupun masih lagi ada sedikit jerbu kan. Okay? Jadi itu semua kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menganggarkan kalau turun hujan tu jerbu selesai kan. Tapi tiba-tiba semalam alhamdulillah, hari ni ada lagi sikit. Jadi ini semua menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jal. Jadi kita seharusnya lebih meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala kesilapan kita, dan meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan udara yang sihat. Baik, berkenaan dengan pengajian kita tentang usul fiqh, kita telah sampai kepada perbincangan yang ke-18, iaitu Al-Mufti dan Al-Mustafti. Dan pada kelas yang lepas, saya rasa kita telah pun kita telah berada di, dah habis ataupun sedang membincangkan. Dah habis ke belum? Habis dah? Belum? Tak apalah, kita ulang kaji sikit yang ke-18 ni. Al-Mufti, iaitu orang yang mengeluarkan fatwa, dan Al-Mustafti, orang yang meminta fatwa. Tarikh hari ini ialah 15 Jamadil Awal 1405 bersamaan dengan 16 Mac 2014. Okay. Kita telah pun membincangkan pada kelas yang lepas bahawa Al-Mufti ialah orang yang memberitahu tentang hukum agama, manakala Al-Mustafti ialah orang yang meminta fatwa, berkenaan dengan hukum agama juga. Kalau dari sudut bahasa, sebenarnya boleh je kita nak gunakan al-ifta' dan juga al-istifta' dalam konteks meminta hukum, kan? Maknanya kita sedang tanya tentang apa sahaja yang bukan agama, boleh je nak guna fatwa. Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah fatwa dari sudut agama. Hukum syarak. Kemudian kita dah jelaskan mufti mesti ada mengetahui hukum, sama ada secara yakin ataupun zan yang rajih. Di situ kita dah lukiskan sedikit ataupun catatkan sedikit, tuliskan sedikit perbezaan antara yakin dengan zan. Dan zan juga ada yang zan rajih, sangkaan yang kuat. Sudah cukup memadai. Kemudian mufti juga mestilah mendapat gambaran yang menyeluruh tentang sesuatu perkara yang soal oleh mustafti. Contohnya ada, kita dah bincangkan. Kemudian yang ketiga, dia mestilah berfikiran tenang supaya dapat memahami gambaran masalah itu dan dapat menyesuaikannya dengan dalil-dalil agama. Dia kena faham dahulu, kemudian dia boleh, selepas dia faham dalam keadaan fikiran dia waras, ataupun rasional. Sebab waras kan orang ingat kita orang Jawa kan. So, kita sebut rasional. Memang kita orang Jawa pun kan. Tapi rasional ni maksudnya pemikiran dia tidak diganggu, sama ada dengan kemarahan ataupun dengan kesedihan, kan? Apa lagi benda yang boleh mengganggu? Kemarahan, kesedihan lagi? Menahan menahan air nak keluar kan? Nak buang air tu lagi? Sakit, kesakitan lagi? Kegembiraan. Betul tak? Kadang-kadang terlalu gembira kan. Orang tanya boleh tak ni? Boleh. So, hari ni semua boleh kan? Halal tak ni? Hari ni halal semua kan? Kalau semalam tak boleh. Semalam semua jadi haram. Pasal apa? Pasal sedang
Kesedihan. Okey. Okey. Kemudian syarat yang mewajibkan fatwa tadi ialah syarat yang membolehkan fatwa. Okey, yang membenarkan seseorang itu untuk memberi fatwa. Di sini selepas bersama dengan 3 syarat tadi, tambah yang ni pula, fatwa itu menjadi wajib. Pertama ialah sekiranya apa yang ditanya itu sudah berlaku. Okey, dah berlaku, tanya, wajib jawab kalau dia menepati 3 syarat tadi. Tapi kalau belum berlaku lagi, dia tak wajib jawab. Dia boleh jawab tapi tak wajib jawab. Okey, kena fahamkan antara boleh dengan wajib. Kan ada orang kadang-kadang dia nak tanya macam-macam. Kan dia nak tanya macam, dia bukan nak belajar tapi dia saja datang tu nak tunjuk yang dia boleh bertanya, kan. Dia tanyalah macam-macam. Kalau saya sampai ke bulan agaknya macam mana kiblatnya? Okey, so kita sebut kat dia tak apalah, sampai bulan dulu, kemudian WhatsApp saya, kan. Jadi saya jawab nanti. Lebih kurang gitulah, kan. Okey, caranya. Jadi para ulama kita biasanya tidak membenarkan kita terlalu banyak sangat bertanya dalam keadaan sekiranya. Walaupun dalam mazhab Hanafi, mereka memang banyak memberikan andaian. Okey, sekiranya contohnya bah dekat Masjid Haram, macam mana nak tawaf? Sedangkan tak pernah bah pun, contohlah, kan. Jadi mereka mengatakan sekiranya bah, maka sekian jawapan dia gini. Okey, dari satu sudut memang tak boleh lah, kan. Bukan tak boleh, maknanya tak wajib nak keluarkan fatwa. Tapi dari sudut yang lain, untuk perbincangan ilmiah boleh. Faham tak? Untuk perbincangan ilmiah boleh, tapi jangan melampau sangat. Okey. Dia kalau melampau sangat, kadang-kadang dia jadi perbahasan yang kering, yang tak ada roh apa dia agama tu. Dia akan jadi keluar. Maknanya sekiranya tu jadi pelik, kan? Ya. Okey. Kemudian yang kedua, mufti mengesan bahawa tujuan mustafti adalah bukannya berdegil. Okey, maknanya tujuan orang yang bertanya bukan berdegil, mencari kelonggaran, melaga-lagakan pendapat. Kalau dia dapat kesan yang tu, tak wajib dia bagi fatwa. Okey. Dan yang ketiga ialah fatwa itu mendatangkan kefasadan yang lebih besar. Kalau bagi fatwa lagi banyak masalah, jadi lebih elok tidak beri fatwa. Okay, so ini antara benda yang mewajibkan fatwa. Dan terakhir sekali berkenaan dengan al-mustafti, orang yang meminta fatwa. Jadi tak adil lah, kan, kalau syarat hanya diberikan kepada mufti tetapi tidak diberikan kepada al-mustafti. Okay, syarat yang perlu ada pada mustafti ialah orang yang minta fatwa mencari kebenaran untuk diamalkan dan bukannya mencari kelonggaran atau mematikan hujah mufti atau apa sahaja tujuan buruk yang lain, kan, nak cari gaduh, tanya macam-macam soalan. Okey. Yang kedua, tidak boleh meminta fatwa kecuali daripada orang yang dianggapnya berkeahlian untuk berfatwa, dan dia mesti memilih mufti yang paling berilmu lagi paling warak. Okay, ada pendapat yang mewajibkan perkara ini. Okey. Jadi mustafti itu sendiri, orang yang nak belajar ni pun, kita tahu siapa yang nak belajar, kan, dia mesti ada niat yang ikhlas. Belajar tu bukan untuk nak kumpul dalil, nak lawan hujah yang semalam dia tak boleh jawab. Kan, bukan yang tu. Kan, dia belajar untuk manfaatkan dirinya. Ulama kita biasa sebut raf'ul jahli, kan, kita angkatkan kejahilan daripada diri kita. Okey, dan juga daripada orang lain. Itu tujuan ilmu yang asal. Dapat ilmu bukannya semata-mata nak lawan orang, tapi kita buat dapatkan ilmu untuk mengangkat kejahilan daripada kita, dan selepas itu mengangkat kejahilan daripada orang lain. Itu tujuan yang asasi untuk ilmu. Okey. So jangan letak benda-benda lain lah. Benda-benda lain tu dia datang kemudian. Datang tak datang cerita lain. Macam contohnya, tengok sekarang ni fenomena, kalau antara orang yang loaded agaknya ialah ustaz lah kot agaknya. Betul tak? Kan? Dengan PU, dengan IM, dengan macam-macam lagi lah. Betul? PU tahu kan? Duduk kat mana ni? Kan? Pencetus ummah, sebelumnya ada imam muda. Betul tak? Kan? Ada macam-macam lagi lah, kan?
Okay, jadi benda-benda ni kadang-kadang boleh mengubah niat orang yang belajar. Okay, jadi daripada awal lagi niat tu bukan untuk dapatkan habuan dunia. Okay, bukan untuk dapatkan habuan dunia. Tapi kalau kita dah mengajar dapat habuan dunia, jangan pula kata niat saya asal tak nak dapat sekalipun saya tak nak juga. Kan dapat tu ambil lah. Okay, dia macam contohnya kita nak buat haji. Boleh tak orang tu nak buat haji, pada masa yang sama dia nak berniaga semasa haji tu? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Kan? Adalah dari dalilnya yang membenarkan. Okay? Apalah, ada dalil, dia tak keluar sekarang ni. Tapi pasal jerebu. Tapi yang pentingnya, kalau kita nak memang niat asal untuk buat haji, kita dah ada kemampuan untuk buat haji, tapi pada masa yang sama kita ada kemahiran untuk cukur rambut orang. Okay? So kita cukur, kita letaklah sedikit duit kat situ. Boleh tak? Tak ada masalah. Okay? Kita nak buat haji dan kita ada kemahiran untuk bawa orang buat haji. Okay? Jadi dengan kos-kos apa semua kita pun ambil, tak ada masalah yang tu. Okay? So kena bezakan antara dua tu. Tapi jangan niat asalnya ialah nak bercukur ataupun nak mencukur orang, dah salah alang sampai sana buat haji lah. Faham saya nak bawa orang pergi haji, dapatkan duit, dan alang-alang dah bawa orang buat haji lah sekali. Okay? So kita kena letakkan benda tu, priority, susunan tu kena betul sikit. Okay? So samalah juga kat sini. Memang bila dah ada kemahiran, biasanya adalah habuannya, tapi bukan itu yang diletakkan awal-awal. Okay, dan benda ni boleh dibezakan. Semoga Allah pelihara kita semua. Boleh dibezakan bila dalam praktikal. Dalam praktikal, kalau orang kata, ustaz, ceramah malam ni ustaz, saya jadual saya penuh lah ni, sebulan dah penuh ni. Bukan saya lah, orang lain lah. Okay. Jadi lepas tu kata, ustaz, kalau ustaz tak nak, tak apa, boleh cik, kena cari orang lain jugalah kan, terpaksa. Tapi yalah, kami nak bagi ustaz sebenarnya, nak bagi 5K. Kata, kejap telefon PA, tundakan yang tu. Kan, pasal kat sana 1K je kan, yang sini 5K. Okay? Jadi ini masalah. Okay? Kadang-kadang tu kan, Allah musta'an, kadang-kadang bila orang bagi kan habuan tu, balik rumah tengok sikit, telefon balik, awak sikit sangat. Tak, saya pernah menghadapi benda tu, bukan saya lah, kita pernah tengok orang macam tu kan. Jadi rasa, tak patut lah. Betul tak? Tak ada. Kalau orang tu tak, yang orang yang cakap kat saya tu, semua dia lebih daripada saya. Kan? Okay? Jadi tak munasabah. Kalau tak ada semua lain tu tak ada masalah kan. Dia memang dah sepatutnya cakap pada awal lagi. Kan? Kata, ustaz, malam ni ada ceramah. Kata, saya nak pergi sana ni, motor saya rosak. Kan? So kalau saya naik bas, saya akan sampai lewat sikit. Tak apa ustaz ambil motor saya, guna motor saya. Tak apa. Kan? Ataupun tak apa, ustaz ambil teksi, kami bayar. Okey lah juga. Kan, ini kereta dia tak payah sebut lah kan. Kan, saya malah nak cerita. Tapi kadang-kadang benda tu berlaku kan. Dari sudut duit saya rasa tak ada masalah kan. Tapi bila program tu, program bukan tahap mega lah, dia tahap Maggi je kan. Kan, tahap biasa je lah, student ke apa ke. Jadi tak patut kalau dapat sikit tu dia kalau dia merungut kita, tak apalah, angkat telefon, call balik semula kan, mengatakan kalau ia pun bagilah lebih sikit kan. Okay? So jangan, siapa yang di antara kita ni, siapa yang diberi kelebihan untuk dia buat sesuatu, kemudian dalam keadaan bila habuan tu diterima tanpa syarat daripada awal kan. Kalau syarat daripada awal lain lah, memang saya nak pergi sana tu sejam perjalanan, dia kena bagi saya sekian-sekian untuk cover sekian-sekian, saya tak mampu, itu cerita lain. Okey. Kalau ataupun memang syarikat tu ke apa pihak tu nak bagi, itu cerita lain. Tapi kalau dia dah pergi, khususnya lah dalam pengajian agama, pengajaran agama. Kalau pengajaran lain tu dia tak masuk sangat. Okey. Dia dalam pengajaran agama ni nak mensyaratkan tu agak susah sikit lah.
ya, kecuali dengan syarat-syarat tertentu, kecuali dengan situasi tertentu. Jadi kalau pergi, tahu pula tempat yang tu pun tak berapa ada duit, kemudian bila bagi tu dah lah tak reda, lepas tu pergi marah-marah pula kan, pada saya memang tidak munasabah lah. Okay, jangan buat kerja macam tu. Okay, saya sebut ni, saya tak tahu, mungkin ada di kalangan kita nanti yang bukan saya lah, mana dengan tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada yang ilmunya akan jadi banyak kan. So diminta untuk bagi taklimat ke apa ke kan. Mula-mula tu sikit lah, tapi dah lama tu dia akan letak kan. Saya dah 10 tahun pengalaman bagi taklimat ni kan, so tak samalah dengan dia tu, tak apalah kan. Saya ni lain sikit. Okay, kena ingat benda tu Jadi tujuan asal tu mencari kebenaran untuk diamalkan, bukannya mencari kelonggaran untuk mematikan hujah mufti. Okay. Kelonggaran ni masalah. Pepatah ulama mengatakan, para ulama keluarkan satu pepatah, man tatabba' ar-rukhas tazandaq. Man tatabba' ar-rukhas tazandaq. Nak tulis? Tulis. Nak khat apa? Okay, man tatabba'a ar-rukhas, okay, tazandaqa. Ni kita tarik ni kira 2 dot lah sebenarnya kan. Okay, man tatabba'a ar-rukhasa tazandaqa. Okay. Kami semasa tak apa. Jangan saya duduk sini. Semasa belajar dulu kan, kena hafal 2 juzuk setengah 1 tahun Quran lah dekat Madinah. So kiranya kalau 4 tahun tu 10 juzuk lah kan, satu masa dahulu. Okay. Kemudian bila nak masuk periksa, dia akan minta, Syekh akan minta tulis daripada inna fatahna laka fatham mubina sehingga ayat sekian, mungkin ada dalam 10 ayat ke 15 ayat, dan letakkan baris. Okay. So tulis satu hal lah, lepas tu letakkan baris. Tuan tak baris. Dia orang student biasa kantoi kan, satu masa tulis tu kan, yang kedua masa letak baris. Okay. So saja nak ceritakan benda tu, maknanya kadang-kadang kita kena kekuatan tu dia ada banyak kan. Satu nak tulis tu sendiri, yang kedua nak letakkan baris. Okay. Man tatabba' rukhasa tazandaq. Siapa yang ikut ni maknanya mencari. Ittaba'a. Tak dia bukan ittiba', tatabbu'. Ittiba' ni ikut, tatabbu' ni mencari. Dia cari. Contohnya sekarang ni, contohnya macam mana? Alahai, kadang-kadang orang pergi pantai kan. Orang pergi pantai dia nak cari apa? Udang pantai. Tak betul. Kat pantai tu yang kerang kan. Satu pantai tu memang terkenal dengan kerang yang baik. So dia pergi cari kerang. Itu namanya tatabba'. Okey. Kalau ittaba'a, dia ikut orang. Okey, ikut orang lain. Kan? Okey, kita nak pergi tempat ni, ikut saya. Kita ikutlah orang tu. Tapi kalau cari ni kita cari. Cari ambil, cari. Okey, cari yang terbaik. Maknanya bila ambil kerang ni tak baik, kita buang. Kalau ikut, kita ikut je kan. Okey. Siapa yang tatabba' ar-rukhas, rukhas ialah rukhsah. Rukhsah ialah kelonggaran. Siapa yang sering mencari kelonggaran dalam agama. Ya, sebab tu dia letak alif lam. Rukhsah, macam lesen kita tu, Arab panggil lesen naik kereta, orang panggil rukhsah. Kan? Polis tahan, aina rukhsah? Mana lesen? So kita tak boleh cakap kat polis tu man tatabba' rukhas tazandaq, tak boleh. Kan, siapa cari lesen dia jadi zindik tak? Kerana rukhas di sini adalah rukhsah agama. Okey, kelonggaran dalam agama. Okey, faham tak kelonggaran dalam agama tu apa? Okey, seorang mufti kata haram, seorang mufti kata makruh, dia ambil yang makruh. Seorang mufti kata halal, seorang mufti kata haram, dia ambil yang haram. Seorang faham tak? Haram tu mudah sikit lah kan. Haram. Okey, seorang mufti kata wajib, seorang mufti kata sunat, dia ambil yang sunat. Ambil tu kenapa? Kerana tatabbu', bukan kerana ittiba'. Kalau ittiba' tu dalil yang lebih kuat, tapi tatabbu' saja nak cari yang lebih mudah. Tazandaqa, dia akan menjadi zindiq. Sara zindiqan. Okey, sara zindiqan.
Okay. Dia akan menjadi zindiq. Zindiq ni apa dia? Zindiq tu apa? Zindiq seorang. Kalau ramai namanya zanadiqah. Zindiq ialah orang sebenarnya munafik, okay, yang nak merosakkan agama. Dia ada munafik yang rosakkan diri dia sendiri je, okay, dia tak kisah orang lain, dia tak kisah. Tapi dia tu bila nak cakap dengan orang, dia munafik. Tapi ada munafik seorang lagi ni, dia merosakkan agama, okay, dahlah dia tu tak beriman, menzahirkan Islam, membatinkan kekufuran, kemudian memberi penjelasan yang terbalik. Dia biasanya ada ilmu sikit, dia akan memberi penjelasan yang terbalik dalam semua benda untuk nak merosakkan orang. Itu namanya zindiq. Faham? Okey, so man tatabba rukhas tazandaq, dia akan menjadi seorang yang zindiq. Kerana tujuan dia, cara dia dah tak betul. Bukannya cara nak cari yang terbaik ikut dalil. Dia akan cari yang terburuk ikut hawa nafsu. Terburuk tu bahasa dia yang paling ringan. Yang paling ringan. Okey. Jadi kelonggaran, mencari kelonggaran bukan tujuan kita. Kita mencari apa sebenarnya? Kebenaran. Okay, kadang-kadang kebenaran tu memang ada kelonggaran, kadang-kadang kebenaran itu sedikit susah, kan? Tapi benda yang susah ni sebenarnya, kalau kita dah biasa, tak ada masalah. Alah apa? Bisa tegal biasa. Okay, sebaik ada pepatah tu, kan? Okay. Tidak meminta fatwa kecuali daripada orang yang dianggapnya berkeahlian untuk berfatwa. Okey. Berkeahlian untuk berfatwa banyaklah jenis keahlian. Antaranya berkeahlian, kalau zaman dahulu biasanya orang tidak akan dibenarkan, tidak akan mengajar kecuali selepas ada sekitar 10, 20, 30 orang yang menyaksikan dia itu boleh mengajar di kalangan ulama. Okey. Itu dalam, kalau kita baca sirah, sejarah para ulama, okey, ada 20 orang, 30 orang yang naik saksi. Maknanya yang mengatakan dia tu boleh mengajar, layak untuk mengajar, barulah dia mengajar. Okay, tapi kalau dia seorang-seorang, orang pun tak kenal dia takkan mengajar. Okay, so kat sini, kat zaman sekarang ni, keahlian ni lain lah. Antaranya dapat tauliah, betul? Antaranya dapat tauliah. Antaranya dilantik di universiti, dilantik di tempat sekian. So itu adalah antara perkara yang menunjukkan keahlian. Okay. Tapi bila disebutkan fatwa, keahlian berfatwa ni dia ada dua jenis lah. Satu, fatwa dalam bentuk yang rasmi. Yang kedua, fatwa dalam bentuk yang memberi hukum. Okey. Kalau nak memberi hukum, mungkin klinik hukum kat mana-mana pun, macam kat UKM ada klinik hukum, boleh aja memberi hukum, kan? Memberi hukum tu namanya fatwa lah. Okey. Tapi dari sudut kerajaan, tak adalah satu macam pihak institusi fatwa yang membenarkan dia memberi fatwa. Okay, so fatwa tu adalah pada mufti dan jabatan mufti. Tapi nak memberi hukum sebenarnya kita boleh, kan, kita bezakan yang dua tu, rasmi dengan yang tidak rasmi. Okay, klinik hukum tu rasmi juga, tapi dia akan membedah satu perkara yang berlaku, okay, dan memberikan hukum. Contohnya MLM dan sebagainya lah. Ni apa saya ada satu cara untuk nak bisnes. Okay, tapi saya tak tahu halal ke tak halal. Okay, bawa beritahu, ni proposal dia, baca. Bukan baca lah, mana minta hukum. Jadi mereka akan bincang benda tu. Okay, jawapan dia halal. Halal tu memberi hukum lah tu. Okay, tetapi mereka tidak dinamakan sebagai klinik fatwa, klinik hukum. Okay, kalaulah, kan, pada pandangan saya, kalaulah bercanggah antara pihak yang lebih berautoriti dengan pihak yang berautoriti juga, ataupun pihak yang tidak ada autoriti, mana kita nak ambil? Kita ambil yang berautoriti. Okay, mahkamah dah keluarkan satu-satu hukum cerai kerana talak 3. Okay, kita pula mengatakan talak 3 jatuh 1 je. Kita ikut hukum fiqh, ada khilaf kat situ. Kita mengatakan ini lebih rajih. Tapi bila mahkamah dah keluarkan 3 jatuh 1, kita ikut mahkamah. Tapi sebelum dia pergi, mungkin kita boleh beri nasihat, kan? Second opinion boleh. Sebelum operation, second opinion boleh. Dah operation, tak ada, dah second opinion.
Opinion itulah yang akan dihadapi oleh orang yang buat operation tu. Faham kan? Dia lebih kurang macam itulah. Sebelum tu nak tanya, boleh nak tanya. Kita tanya hospital, tanya juga ustaz, tanya juga bomoh teropong, jangan tanyalah kan. Tanyalah apa lagi, pengamal herba ke, okey, sensei apa? Sensei kita tanya, tak apalah kan, yang mengamalkan perubatan cara herba. Tanya opinion tak apa. Tapi kalau kita dah ambil keputusan untuk operation, maka kena ikutlah cara operation tu. Tak bolehlah contohnya masa kawan tu nak letakkan bius, kita kata tak, saya nak minum teh sensei bagi. Kena ikut cara tu. Dan segalanya adalah berkaitan dengan operation tadi lepas tu. Okay? Lebih kurang begitulah berkenaan dengan fatwa. Okay, kalau nak sebelum sampai ke mahkamah, nak tanya opinion apa, nak tanya sebenarnya apa ni kan? Sebelum sampai ke mahkamah tanya boleh. Tapi kalau dah sampai mahkamah, tak boleh lagi dah. Okay, dalilnya adalah kan, iaitu panjang dalilnya, tapi saya ringkaskan. Seorang tu dia berzina dengan seorang di zaman Nabi SAW dengan jadi bila sampai kepada Nabi, bapa kepada lelaki yang berzina ni kata, saya tanya orang kan, orang kata sekian-sekian. Maknanya orang yang ada ilmu lah mengatakan, anak saya ni kena sebab isteri dia ni akan kena rejam. Jadi saya pun cuba nak macam nak tebus ke apa benda macam tu, lebih kurang kan, okay? Tapi Nabi lepas tu menghukumkan. So maknanya ada juga proses tanya dahulu. Nabi tak kata kenapa tak tanya aku terus, maknanya pihak yang berkuasa. So kalau nak tanya boleh, tapi lepas tu bila pihak yang berkuasa menghukumkan sesuatu, selesai. Dan juga satu lagi dalilnya ialah Rasulullah dalam satu peristiwa, seorang tu dicuri selendang dia ataupun kain dia lah kan, kain atas. Dia kain bawah, kain sarung, betul kain atas. Biasanya orang dulu pakai macam baju ihram. Dia panggil rida, selendang lah bahasa kita. Okey, bila dicuri, dia pun kejar tangkap, bawa kepada Nabi SAW. Nabi tengok, bila cek balik, kena rubu' dinar kan, 1/4 dinar. Lalu Nabi arahkan untuk potong tangan. Kawan tersebut terperanjat, dia kata, kalau kerana ni tak payah potong tangan lah wahai Rasulullah, ambil pun tak apa. Saya ingatkan tak sampailah potong tangan. Okay? Jadi Nabi mengatakan, kalau dah sampai kepada aku, okay, hukuman akan dilaksanakan. Kalau sebelum sampai kepada aku, nak tolak, nak maafkan. Okay? Jadi apa pun yang pentingnya, mustafti juga ada syarat. Antara syaratnya cari kebenaran. Yang kedua, cari orang yang lebih berkeahlian. Caranya pilih yang lebih banyak ilmu dan lebih wara'. Okey. Syekh bin Utsaimin rahimahullah sendiri biasa kalau ada orang tanya pada dia, saya dapati ada dua pandangan tentang perkara ini. Dia kata kalau susah nak pilih, diorang dua sama ilmu apa semua, dia kata pilih yang ada banyak ilmu, lebih ilmu. Kalau tak ada, maka pilih yang lebih wara'. Okey. Dan wara' ni kita hukum secara zahir, kita tak hukum secara batin. Okey. Ijtihad. Saya rasa selesai yang tu. Terus kepada al-ijtihad. Saya cuba nak habiskan hari ni lah kan. Rasa dah lama dah mengajar ni. So hari ni habis kot insya-Allah. Al-ijtihad definisinya dari sudut bahasa Arab ialah mengerahkan usaha untuk sampai kepada satu perkara yang susah. Okey, berusaha bersungguh-sungguh. Okey. Dari sudut bahasa. Dari sudut istilah penggunaan usul fiqh agama, okey, ijtihad ialah mengerahkan usaha untuk sampai kepada satu hukum syarak. Okey, kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mengeluarkan satu hukum. Okey. Dan al-mujtahid ialah orang yang mengerahkan usahanya untuk perkara tersebut. Jadi bila ijtihad adalah kata namanya ataupun perbuatannya, maka mujtahid ialah pembuatnya, dia fa'il dia. Syarat-syarat. Pertama, mengetahui dalil-dalil syarak yang diperlukan dalam ijtihadnya, seperti ayat-ayat hukum dan hadis-hadis hukum. Okey. Boleh ya? Apa sahaja hadis yang berkaitan, dia kena tahu. Apa sahaja ayat yang berkaitan juga dia kena tahu. Sebab tu banyak dalam universiti sekarang ni ada kajian ayat-ayat hukum, kajian hadis-hadis hukum.
Dalam tafsir pun ada tafsir ayat hukum seperti tafsir Al-Qurtubi, kan. Hadis hukum memang banyaklah, dan kitabus sunan ataupun kutub sunan ni maksudnya kitab hadis yang 6 tu diletakkan berdasarkan kepada pembahagian hadis, berdasarkan kepada hukum-hukum fiqh. Diletakkan tabwib tu maknanya bab, topik-topik kan, berkenaan dengan kesucian, berkenaan dengan solat, berkenaan dengan zakat. So hadis-hadis tu paling kurang kita dah ada gambaran umum tentangnya. Okey. Caranya macam mana? Kena baca lah, kan. Sahih Bukhari ada, kan, bukan untuk letak di rak kita kat rumah, kan. Sahih Bukhari tak ada lagi. Boleh beli cara yang tercantik sekali, yang kat luar tu ada tulis, cantik kan. Kita nak beli yang tu. Kalau luar tu tak ada tulis apa-apa, kat tepi tu tak nak beli. Pasal apa? Pasal bila letak nanti tak nampak, kan. Tak cantik library kita kat rumah tu. Bukan yang tu. Tak apalah nak beli yang cantik pun, tapi kena baca. Okey. Kalau dalam bahasa Inggeris baca, bahasa Arab, bahasa Melayu ke, baca habiskan. Cara terbaik ialah mulakan dengan, kalau hadis lah, kalau nak hadis, mulakan dengan hadis 40. Kemudian Riyadhus Salihin. Okay. Kemudian Bukhari, kemudian Muslim, kemudian seterusnya lah, maknanya pada Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, kan. Tapi paling kurang tu 4 yang first saya sebut tadi. Hadis 40, kalau boleh habis alhamdulillah. Okey. Riyadhus Salihin kalau boleh habis pun alhamdulillah, kan. Kemudian pergi kepada Umdatul Ahkam pun okey juga, kan. Tapi kita nak sampai kepada Bukhari ni, dan Bukhari tu kena buat juga. Okay. Tapi buat kalau boleh, jangan buat lambat sangat. Satu hadis tu, baca faedah cukup. Baca hadis, baca faedah. Baca hadis huraian sedikit tentang hadis tu, kan tak faham langsung tajuk apa benda ni, kan, tiba-tiba je. Okey. Hadis ini sekian ceritanya begini-begini. Okey, faedahnya sekian cukup, pergi. Okay, janganlah satu bahagian tu innamal a'malu binniyat sahaja dah 2 kuliah dah. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, 2 kuliah lagi. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, dan 2 lagi. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, 2 lagi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, itu satu lagi. Abi imra'atin yankihuha, satu hal lagi. Panjang sikit pasal nak kahwin lelaki perempuan, lagi panjang. 4 kuliah kat situ. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dah berapa? 20 kuliah satu hadis, letih lah kita. Okey, bukan tak boleh, tapi kita kena berperingkat lah, pada saya berperingkat. Habiskan satu. Ini biasa yang kalau belajar dekat Arab Saudi, saya rasa pun dekat negara-negara lain, dia bukan belajar terus nak detail. Dia belajar tu nak bagi ada gambaran umum tentang hadis ni. Okay, saya keluarkan satu hadis, kan kita boleh bayang dah. Kan orang yang nak belajar sana dia boleh bayang, ini hadis ni pangkal dia tu. Bagi contoh lah, senang Okey. Kalau kita keluarkan hadis wa fir rikazi al-khumus. Tak apa, saya terjemahkan, kemudian bagilah sedikit. Okey. Dan dalam, ini tak payah terjemah lah kan, dan dalam rikaz harta karun al-khumus 1/5. Bayarlah, kena bayar 1/5. Ini dalam bab apa ni? Tahu tak bab apa? Bab mana, topik apa? Kalau dalam perbincangan fiqh, topik apa? Harta rampasan lagi. Apa dia? Zakat lagi. Satu lagi. Okey, harta rampasan nampak macam tak betul lah. Kerana rikas bukan harta rampasan. Rikas harta karun. Okey, zakat betul. Kenapa? Kerana pembahagian ni, yang khumus ni adalah dia antara pembahagian zakat. Dapat harta karun, kita beli satu tanah dekat Gombak, beli, korek tanah tu, tiba-tiba saja nak buat, asalnya nak buat kolam renang, tiba-tiba apa kotak ni? So buka kotak tu ada macam-macam kat sini, kan? Ada emasnya, ada tu yang apa ni, zaman-zaman macam apa lah. Zaman temperak dulu contohlah, kan. So dapat benda tu, 1/5 pergi pada kerajaan. 4/5 lagi tu pandai-pandai lah bagi.
Kan, kalau baik dengan isteri bagi lebih sikit kan. Kalau tak baik buat senyap sudahlah. Okey. Okey, itu. Ya, saya gurau. Jangan buat itu, saya gurau. Okay, tapi 1/5 memang kena bagi pada kerajaan. Masuk bab zakat. Tapi kalau tengok ar-rikaz, dia masuk dalam al-luqatah. Luqatah ialah bahan yang kita jumpa, barang yang kita jumpa. Jalan-jalan jumpa iPhone. Ini namanya luqatah. Kena takrifkan, kena iklankan 1 tahun. Okey. Dan dia rikaz ni dia termasuk macam benda yang kita jumpa lah. Tapi hukum dia tak payah nak beritahu setahun. Hukum dia kita ambil cuma 1/5 bagi pada kerajaan. Okey. Kita nak dapat gambaran hadis ni letak dalam bab mana, ialah dengan kena belajarlah daripada kitabu al-ilm sampailah kitabu al-maghazi ke ar-riqaq dalam Sahih Bukhari tu. So kita nampaklah benda tu. Dia dekat mana? Boleh detect. Okey. Tapi saya rasa sebelum bab hadis ni, Al-Quran dululah. Al-Quran tu kena bacakan terjemahan dia sampai habis. Kan? Ni tiba-tiba terjemahan Al-Quran tak habis lagi, nak masuk hadis dah. Okey. Jadi dalam hadis tu mungkin akan sebut dan telah turunnya ayatus saif, ayat-ayat tentang pedang. Ayat pedang apa mula pula ni kan? Ayat pedang tu apa dia? Tak tahu. Pasal apa? Pasal kita tak baca lagi terjemah Al-Quran. Masalah lah. So baca dulu Al-Quran tu. So banyak step lagi sebenarnya. Ini hanyalah permulaan. Okay? Kita nak bagi banyak-banyak, nanti jadi macam susah pula agama Islam ni. Ya, sebenarnya senang je, cuma masa tu je. Okey. Mengetahui dalil-dalil syarak yang diperlukan dalam ijtihadnya, seperti ayat-ayat hukum dan hadis-hadis hukum. Kita kena ingat, mujtahid dia tak ada masalah yang ni. Pasal apa? Pasal dia dah mula awal dah. Umur 7 tahun dah hafal Quran, 10 tahun paling lewat lah hafal Quran dah. Lepas hafal Quran dia buat apa? Dia baca tafsir tu setahun 2 tahun. Lepas tu hadis pula, bahasa Arab baru semua sekali benda tu kan. Jadi dalam umur dia 18 tahun tu dia dah boleh pergi fatwa dah. Dia 20 tahun. Kita lain lah, kita 15 tahun baru nak mula. Kan? Okey. Okey lagi lah daripada yang mula 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun baru nak mula. Tapi tak ada alasan. Pasal apa? Pasal Ibnu Hajar dia mula umur lewat. Tahu kan kisah Ibnu Hajar? Tak tahu? Ibnu Hajar anak batu kan? Ibnu Hajar, Ali bin apa dia? Siapa nama dia? Yang bertanya Ali Ibn apa entah, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Okay. Tapi dia dikenali dengan Ibnu Hajar. Dia nak belajar, dah tua dah kan, sampai guru dia kata engkau tak apalah, baliklah buat kerja lain. Jadi dia pun balik, sedih kan. Dia pun duduk kan, duduk tengoklah masa tengah hujan ni kan, ataupun dekat nak tenangkan diri, pergi kat mana biasanya? Dan pelepak kan. So, bila turunnya air tu menitik kena batu, dia tengoklah, kesiannya aku ni kan. Tengok lama-lama, tengok dapat inspirasi. Batu yang keras ni kena air yang lembut, melekuk kan. Kalau batu yang bapak batu ni mula melekuk, anak batu ni boleh je kan. Nampaklah. Dia fikir gitu. Kalau gitu dia belajar balik. Belajar Ibnu Hajar. Belajar balik, dia dapat ilmu dalam masa yang tua. Okey. Jadi umur tu bukan alasan untuk saya nak jadi lebih halim, bukan alasan. Okay? Tapi kalau muda tu lebih baik kita bentuk daripada awal. Yang kedua, mengetahui apa yang berkaitan dengan kesahihan dan kedhaifan hadis, seperti pengetahuan tentang isnad ataupun rantaian periwayat hadis, peribadi periwayat dan lain-lain. Okay, ilmu tentang cara nak mengenal pasti kesahihan hadis. Kan, kenapa? Kerana kita risau kadang-kadang hadis tu dhaif ataupun palsu, tiba-tiba kita gunakan untuk keluarkan satu hukum. Ijtihad guna hadis palsu, letih lah. Ijtihad gunakan hadis yang dhaif, teramat dhaif, namanya syadidud dha'f. Okey? Jadi tak boleh guna. Kalau dhaif yang khafif tu mungkin boleh lagi dalam fadail amal, sebahagian ulama katalah. Tapi kalau tak guna pun tak apa. Okey? Kita kena tahu kalau sahih hasan ya, dhaif maudhu' tak payah. Okey? Yang ketiga, mengetahui perihal an-nasikh yang memansuhkan, an-mansukh yang dimansuhkan, dalil yang dimansuhkan, serta tempat-tempat al-ijma' supaya tidak menghukum dengan yang mansukh, yang dimansuhkan, atau dengan menyalahi al-ijma'. So kena belajar juga yang nasikh, mansukh ni kena belajar. Orang tanya apa hukum apa hukum apa? Sembahyang kan, apa hukum sembahyang masa orang tu mabuk? Kita kata memang tak boleh kan. Tak boleh sembahyang masa mabuk, tak boleh.
Okay? Jadi kalau nak mabuk, mabuk masa lain. Masa nak sembahyang jangan, kan? Kita pun bawa lah ayat Quran, la taqrabus salata wa antum sukara, kan? Janganlah mendekati solat sehinggalah semasa kamu mabuk. Ini ayat dia. Sedangkan itu adalah peringkat kedua dalam pemansuhan, dalam pengharaman arak. Ayat pertama cerita sahaja arak tu ada kerosakan yang lebih banyak. Ayat kedua, kalau masa mabuk jangan dekati solat. Ayat ketiga barulah diharamkan. 3 peringkat kan. Kita ambil peringkat yang kedua. Kita ingat inilah dia peringkat ini. Maknanya semua orang buat ni salah ni. Arak ni tak jumpa lagi ayat tu kan. So arak ni tak haram ni. Ayat tu arak haram masa nak solat. Jadi kalau malam-malam kan nak minum arak lepas witir pukul 10 tu kan, nak minum arak boleh ikut ayat ni. Dia tak tahu yang ayat tu telah pun dimasukkan dengan satu ayat lain. Okey, ini antara contoh lah mungkin. Okey. Kemudian ijma' juga kita kena kenal pasti. Kan, ijma' kita kenal pasti. Lepas kenal pasti, tujuan kenal pasti ijma' supaya tak menyalahi ijma', khususnya ijma' ahli sunnah wal jamaah. Okay? Kalau ijma' ahli sunnah wal jamaah dilanggar oleh khawarij, kan, kita tolak tepi je khawarij tu. Dilanggar oleh mu'tazilah, tolak tepi je mu'tazilah. Dilanggar oleh firqah-firqah yang tak kena dengan sunnah wal jamaah, kita tak hirau pun. Jangan hirau kan. Okay, tapi kalau benda tu diijma'kan oleh ahli sunnah wal jamaah, kita kena ikut. Okay, bahkan para ulama mengatakan sesiapa yang tahu bahawa benda tu ijma' kemudian dilanggar, hukum dia kufur. Hukum dia kufur. Okey. Yang keempat, mengetahui dalil-dalil yang boleh mengubah hukum seperti pengkhususan, takhsis, perkaitan, taqyid dan lain-lain supaya tidak menghukum dengan menyalahi perkara tersebut. Kita kena tahulah benda-benda bab usul fiqh ni, kena tahu. Okey, ini dalil ini umum untuk semua orang. Tak, ayat itu adalah umum tetapi dikaitkan, maknanya dikhususkan untuk keadaan sekian-sekian. Okey, ini pula potong tangan umum semua sekali. Umum ataupun mutlak, tak mengumumkan. Tangan tu faqta'u aidi as-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, kan? Orang yang mencuri dan lelaki ataupun perempuan, hendaklah dia potong tangan mereka. Tangan tu potong daripada sini sini sampai ke sini potong tangan. Pasal ni namanya tangan kan, betul? Potong semua. Macam mana? Sedangkan ada taqyid, dikaitkan benda tu, tangan tu dikaitkan sehingga pergelangan jari sahaja, mengikut amalan, kan, Rasulullah, sunnah Nabi, okay, dan amalan para sahabat. Kalau dekat Arab Saudi biasanya lepas potong tangan tu, dia gantung tangan tu. Dia gantung tangan tu dekat tempat potong tu lah. Mungkin saya tak pastilah. Saya dengar je, saya tak tengok, tak berani nak tengok. Kan? Dia katanya dalam seminggu 2 minggu itu dia biar kat situ. Supaya orang tengok tu tak beranilah nak. Jangan ada yang histeria kat sini sudah. Tak berani apa? Tak berani nak mencuri. Okey. Masa mula-mula ataupun akhir-akhir saya duduk kat sana, banyak pula berlaku qisas. Pasal qisas ni dia akan melalui proses, kan, mahkamah. Jadi akhir-akhir tu dengar banyak. Tapi masa tu masih nak exam baru semua. Jadi saya fikirlah kan, nak pergi ke tak pergi. Dia tak tentu, dia kena standby lah. Kalau ada je, duduk situ ada je, nampak lah. Okay. Jadi ada seorang kawan tu, satu kelas dengan saya, satu kelas dan juga satu bilik, Afghanistan. So balik tu dia kata, kan, dia tengok lah, kena pancung. Dia kata 3 hari tak boleh makan, 3 hari tak boleh baca. Dia nak exam ni, tapi dia pandai tak apa, kan. Dia tak fikirlah, rasa nak pergi juga, tapi duk fikirlah Afghanistan yang duk perang apa semua ni, kan, dia pun tak lalu makan. Saya risau apa? Saya risau kalau saya pergi pengsan terus, kan. Jadi tak payahlah, kan. Nanti masuk dalam sejarah pula, kan, salah seorang pelajar pengsan. Susah pula ni. Okey. Masa pancung ni biasanya polis ada ramai. Okay, dan ada ambulan. Okay, kita duk ingat ambulan ni untuk apa? Untuk orang yang dipancung lah. Sebenarnya ambulan bukan untuk orang yang dipancung. Satu pun cukup lah, kan. Tapi ada banyak. Pasal apa? Dia untuk orang yang pengsan.
Orang yang pengsan tu akan dirawat oleh ambulan yang datang ni. Seorang kawan saya lagi Afghanistan juga, dia kata duduk kat depan sekali. Bila dia nampak benda tu, dia jadi macam nak hitam. Jadi hitam sikit tu. Tapi dia dapat kawal lah kan. So yang lemah semangat tu saya tengok lah kan. Tapi sekarang ni tak ada masalah, dalam YouTube pun banyak dah. Untuk mengambil pengajaran boleh tengok lah. Okey. Yang kelima, mengetahui ilmu bahasa Arab dan usulul fiqh yang berkaitan dengan petunjuk lafaz-lafaz umum, khusus, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan dan sebagainya. Okey. Setiap satu lafaz tu dia ada petunjuk dia. Maknanya dia menunjukkan apa. Kita kena tahu semua benda tu, barulah kita boleh keluarkan hukum. Okey, kalau khalisatan laka min dunil mu'minin, khas untuk kamu, bukan untuk semua orang Islam. Dia baca itu, tapi dia buat jadi umum. Ada kat Malaysia siapa entah kena tangkap dekat Johor Bahru rasanya, Johor lah kan. Dia kahwin dekat berapa orang dah kan? Masna wa thulatha wa ruba', 8 orang kot, 9 orang dia kahwin. Macam dia kata masna 2 kan, thulatha 3, ruba' 4. Jadi bila sebut itu Nabi yang boleh buat lebih kan, dia tak kira yang tu. Okay? Satu dah lah dia tak faham maksud masna. Masna bukannya ithnain kan? Dia masdar mimi. Siapa yang faham bahasa Arab lah, masdar mimi dia tidak menunjukkan kepada 2. Dia menunjukkan dalam bentuk 2, dalam bentuk 3. Okay? Bukannya kena kahwin 2 campur 3 campur 4, tak. Okay? 2 atau 3 atau 4. Kalau tak mampu 1. Okay, jadi semua benda ni kena faham bahasa Arab dan usulul fiqh kan, muqayyad, mutlaq, mujmal, mubayyan. Saya tak nak hurai lagi lah, semua kita dah baca dulu. Tapi semua tu kena tahu, barulah boleh nak berijtihad. Yang keenam, mempunyai kemampuan untuk mengistimbat atau mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Okay, selepas kita dah tahu semua benda tu, kita kena ada kemampuan nak kumpulkan dalil. Okay, kemudian nak tengok satu dalil ni apa dia punya tak istimbat dia, hukum dia apa, ni apa hukum dia. Untuk gabungkan semua, barulah buat rumusan. Dia macam apa kalau dalam kehidupan kita sekarang ni, mungkin macam nak buat apa. Kalau untuk perempuan mungkin nak buat kek kan, kita kena tahulah, pergi bakery tu tak tahu nak beli apa. Bukan bakery kedai yang menyediakan barang bakery, barang kek ni kan, pergi tapi tak tahu nak beli apa. Dia tak boleh buat. Dia kena tahu dia nak buat apa, hukum apa yang kan, kek macam mana, okay, apa bahan dia, pilih pula bahan jenis apa. Okay, dah ada semua, ikut manual tu baru dia boleh buat. Sama juga dalam istimbat ni kan, dia kena tahu nak bincang tentang apa ni, nak cari hadis ni kat mana, cari Al-Quran ni kat mana. Okay, dah tahu semua benda tu, kumpul semua, barulah dia buat proses. Okay. Proses ni bukan proses tak semestinya proses tulis. Kadang-kadang dia semua proses itu adalah dalam otak dia, dalam kepala dia. So, semua hadis dia dah hafal lah, semua ayat dia dah hafal. Dia hanya cuba nak fikirkan benda tu. Dia fikirkan tentang zakat, semua ayat zakat datang. Okey, semua ayat hadis zakat keluar. Okey, terhadap orang yang gila. Itu satu hal pula, orang gila macam mana? Zakat, orang gila kena bagi zakat ke tak? Okey, dia akan fikirkan benda tu. Okey, budak kecil pula kena bagi zakat ke tak? Harta budak kecil perlukah dizakatkan? Okey, khilaf lah, ada khilaf. Tapi dia fikirkan benda tu lah, fikir baru dia keluarkan. Okey, ataupun orang yang apa dia panggil ni, orang yang koma, lepas bangun daripada koma nanti dia kena qada ke tidak? Solat dia kena qada tak? Atau puasa dia kena qada tak? Tak usah fikirlah demi itu, tapi saya nak bagi contoh je kat sini. Tak fikir, tapi contoh benda tu dia akan bawakan. Kalau dikaitkan orang yang koma itu dengan tidur, lain. Kalau dikaitkan dengan tak waras, gila, lain pula hukum dia. Jadi dia kena tengoklah, koma ni lebih kepada gila ke lebih kepada tidur? Mana satu? Okey, saya tak nak jawab, saya nak memberi contoh sahaja bagaimana mereka sepatutnya mempunyai kemampuan untuk mengistimbat. Okey. Akhir sekali, al-ijtihad boleh berpecah dan bercabang menjadi ijtihad dalam satu bab keilmuan atau satu permasalahan ilmu sahaja. Dia ada nama
mujtahid ni gelarannya mujtahid mutlak. Satu, mujtahid mutlak ialah yang mujtahid dalam semua urusan agama. Semua urusan agama dia boleh berijtihad. Zaman dulu banyaklah macam ni, zaman sekarang ni mungkin kurang sikit lah. Kemudian ada yang mujtahid dalam mazhab. Dalam mazhab dia boleh mujtahid, dia boleh berijtihad. Mazhab orang lain dia tak tahu, dia panggil mujtahid muqayyad. Mujtahid yang muqayyad ni yang dikaitkan dengan satu mazhab. Yang kedua, yang ketiga ialah mujtahid muqayyad juga, tapi muqayyad dalam satu bab. Bab maknanya kalau babus salah ataupun kitabus salah, dia boleh berijtihad. Kitabuz zakat dia bagi kawan dia. Okey, satu lagi ni kurang lagi mungkin. Kitabus solat jemaah dia boleh ijtihad. Solat istisqa dia tak boleh ijtihad. Dalam satu bab lagi kecil. Okey, benda tu boleh berlaku berdasarkan kepada kemampuan ilmu. Baik, perkara yang dituntut daripada seorang mujtahid. Pertama ni saya yang cakap, tak ada pertama sini. Okay. Dituntut supaya mengerahkan tenaganya dalam usaha untuk mengenal pasti sesuatu kebenaran, kemudian menghukum dengan apa yang didapatinya sebagai kebenaran. Orang yang sampai ke tahap mujtahid, dia kena ijtihad. Orang yang sampai ke tahap pakar doktor, dia tak boleh tanya senior doktor. Tak boleh tanya, haram untuk dia tanya. Dia tak boleh tanya student tahun 4. Tak boleh, pasal dia dah pakar dah. Betul tak? Tapi kalau student tahun 4 medik, dia kena apa? Tanya senior lecturer dia, dia kena tanya senior doktor dia, dia kena tanya pakar dia. Tapi dia tak akan berlaku sebaliknya. Kena ingat itu. Boleh? Okey. Lepas dia ijtihad, dia kena hukum ikut apa yang dia ijtihad. Okay, kadang-kadang dia ijtihad keluar satu hukum tu tak sama dengan apa orang cakap. Dia tak boleh ikut orang, dia kena ikut dia. Ingat itu. Sebab tu kita akan dapati di kalangan para mujtahid, ulama yang mujtahidin, pendapat diorang berbeza-beza pasal dia ikut ijtihad ilmu yang ada pada dia. Okay? Kemungkinan seorang tu ilmu tentang bahasa Arab dia lebih lagi daripada seorang yang ilmu yang tentang hadis dia lebih lagi. Jadi jawapan yang keluar tak sama. Okey. Seterusnya, sekiranya dia menepati kebenaran, dia memperoleh 2 pahala. Satu atas pahala ijtihad dan satu atas pahala menepati kebenaran. Okey. Menepati kebenaran berarti satu kejayaan dalam menonjolkan kebenaran dan beramal dengannya. So dia dapat 2. Okay, iaitu pahala ijtihad satu. Yang kedua pahala menepati kebenaran. Apa yang dibuat tu adalah betul. Okey. Tapi sekiranya dia menyalahi kebenaran, dia akan mendapat satu pahala dan kesalahannya diampunkan. Pahala apa dia dapat? Pahala ijtihad, pahala berusaha. Okey. Ini ada dalilnya, iaitu idza hakamal hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajr. Sahih Bukhari. Apabila seseorang hakim itu menghukum lalu dia berijtihad, kemudian menepati kebenaran, baginya 2 pahala. Dan apabila dia menghukum lalu dia berijtihad kemudian menyalahi kebenaran, baginya 1 pahala. Okey. Jelas kan? Seterusnya, sekiranya hukum itu masih tidak jelas, dia mestilah menangguhkan seketika ijtihadnya. Dan dia cari-cari dalil yang berkenaan khusus dengan perkara ni, tak ada. Dia nak fikirkan, tak ada yang sesuai dengan ni, tangguh dulu. Okey. Dan dalam keadaan ini dia boleh taklid dengan orang lain yang dah keluarkan hukum. Nampak tak? Okey. So dia dalam keadaan ni dia masuk ke, dia turun level sikit kepada taklid. Taklid tu apa? Ini dia yang kita akan bincangkan. At-taklid definisinya meletakkan sesuatu mengelilingi leher seperti rantai. Sebab tu dalam bahasa Arab rantai itu namanya adalah qiladah. Al-qiladah, rantai, diambil daripada perkataan taklid. Dan dari sudut istilah, taklid ialah mengikut orang yang pendapatnya bukan hujjah. Ikut orang tapi pendapat orang tu bukan hujjah. Okey, sebelum kita teruskan, ada tak apa-apa soalan berkenaan dengan ijtihad?
Saya rasa jelas kot kan, rasanya lah. Okey, kalau tak ada kita teruskan. Mungkin lepas ni akan ada soalan pula, insya-Allah. Penjelasan lanjut tentang definisi. Apa maksud mengikuti orang yang pendapatnya bukan hujah? Bila kita sebut orang yang pendapatnya bukan hujah, maka terkeluarlah ikutan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ahli al-ijma' dan para sahabat, sekiranya kita mengira pendapat sahabat sebagai hujah. Jadi mengikuti salah seorang daripada mereka yang disebut tadi tidaklah dinamakan taklid, kerana ia adalah mengikut hujah. Akan tetapi boleh juga dinamakan taklid dari sudut majaz, iaitu bahasa kiasan, dan dari sudut umum. Okey, maksudnya kalau ikut Al-Quran, ikut hadis Nabi, namanya ittiba', bukan taklid. Okey, bukan taklid. Okey, kerana apa? Kerana Al-Quran dan hadis adalah hujah. Hujah ni maksudnya satu hujah apa saya sebut lagi tu? Apa dia? Dalil. Hujah ialah saya sebut rasanya 2-3 kelas yang lepas. Bukti. Betul. Kita ada apa perkataan tak tulis pula. Hujah ni ada dua maksud lah kan. Satu ialah apa hujah kamu, apa alasan kamu, kan. Satu lagi hujah ni maksudnya satu perkara yang muktamad, kan. Dalil tapi yang muktamad. Perkara ni adalah hujah, maksudnya dalil yang muktamad, bukan alasan. Okey, dua-dua boleh guna. Okey, dia ada hujah, dia ada alasan, dan dia ada hujah, iaitu dia ada dalil yang muktamad ataupun alasan yang muktamad. Okey, jadi kita mengatakan Al-Quran dan hadis Nabi adalah hujah, iaitu dalil yang muktamad. Tetapi adakah ahlul ijma', adakah ulama yang boleh berijma' ni mereka juga hujah, ataupun dalil mereka tu yang hujah? Mana satu? Dalil mereka yang muktamad. Siapa yang muktamad? Dia sendiri adalah muktamad, pendapat dia muktamad ke, ataupun dalil yang dibawa tu yang muktamad? Dalil yang dibawa tu muktamad, kan? Okey. Okey, para sahabat macam mana? Adakah para sahabat itu, kan, kata-kata mereka adalah hujah, iaitu muktamad, ataupun sekiranya mereka ikut Quran Sunnah barulah mereka dikira muktamad? Di sini ada khilaf. Ada ulama kata qaulus sahabi hujjah, kata-kata sahabat adalah hujah ke atas orang yang selepasnya. Ada yang mengatakan tidak, hujah adalah Quran, dan yang muktamad adalah Quran dan hadis sahaja. Okey, kata-kata sahabat tidak. Samalah kita dengan sahabat. Ada yang mengatakan demikianlah. Okey, tapi yang lebih tepat ialah kata-kata sahabat juga adalah hujah, iaitu muktamad. Kita ambil perkataan itulah, hujah ni maksudnya muktamad. Okey, jadi okey, kalau kita ikut Rasulullah, ikut ahlul ijma', ikut juga para sahabat, maka kita dah keluar daripada taklid. Kita dah pergi kepada ittiba'. Tapi kalau kita ikut selain daripada yang tu, kita dinamakan taklid. Ikut siapa? Ikut ustaz. Ustaz kata apa, itulah dia. Kita adalah mukallid pada ustaz tu. Boleh? Ikut mazhab. Mazhab termasuk tak kat sini? Kalau imam mazhab itu adalah ahlul ijma', kan, kemungkinan, kan, kita tak termasuk dalam taklid lah, kita termasuk dalam ittiba'. Tapi kalau dia tak termasuk dalam ahlul ijma', maka kita berada dalam peringkat taklid. Okey, ada tak dia jenis uraikan jenis-jenis taklid kat sini? Taklid yang umum dengan taklid yang khusus. Okey, tak apalah. Yang pentingnya ada di sana. Sebenarnya kalau kita tengok hukum taklid tu, kan, taklid sebenarnya boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh taklid ni? Hukum asal taklid adalah haram. Kalau kita bukan mujtahid, memang wajib taklid pun. Memang wajib taklid. Okey, tapi sebenarnya dia ada peringkat lah. Satu, kita berijtihad. Yang kedua ialah kita ittiba'.
kan kita ikut berdasarkan dalil. Tapi kalau nak ikut berdasarkan dalil, kita tak mampu. Tak ada masa lah kita nak buat bila ustaz tu tanya apa dalil, kita tanya kepada ustaz tu apa dalilnya, dia pun jawab, kita pun nak catat benda tu, lepas tu nak tanya lagi orang lain, nak bincangkan, kita tak ada kemampuan. Maka kita berada di peringkat taklid, wajib bertaklid. Okey. Cuma yang tak bolehnya ialah yang keempat, taklid a'ma. Taklid secara buta. Ikut kerana dia tu adalah mazhab kita. Mazhab lain tak nak ikut, walaupun nampak macam dalil dia kuat, kan? Ini nama dia taklid buta. Itu yang haram, itu yang tak boleh. Kalau taklid yang biasa boleh, kalau kita tak ada kemampuan. Naik sikit ittiba', ikut, kita ikut tu dengan dalil. Naik lagi ijtihad. Okey. Baik, keadaan taklid berlaku di dua tempat. Pertama, sekiranya muqallid, iaitu orang yang bertaklid itu seorang awam yang tidak dapat mengenal pasti sesuatu hukum dengan sendiri. Jadi dia mestilah bertaklid berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-Anbiya ayat yang ke-7. Maka bertanyalah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Tanya tentang hukum. Okey. Dia hendaklah bertaklid kepada sebaik-baik orang yang alim dan wara'. Sekiranya dia dapati dua orang yang serupa, dia boleh pilih antara mereka berdua. Tengok kan, antara 5 orang ni siapa yang paling alim. Nampak ada 2 orang sama, pilihlah salah satu. Okey. Tapi dia wajib bertanya. Dia wajib bertanya. Okey. Maknanya sekarang ni dia tanya, kawan tu kata haram. Haram lah, cukup lah. Okey, kedua, sekiranya seorang mujtahid, orang yang boleh berijtihad itu, menghadapi sesuatu masalah yang memerlukan penyelesaian segera, dalam keadaan dia tidak sempat membuat kajian, kan? Dia mujtahid tapi dia tak boleh nak buat kajian, okay? Dan perlu beri jawapan dengan segera. Di sini dia dibenarkan bertaklid. Setengah ulama membolehkan taklid di sini dengan syarat masalah tersebut tidak merupakan masalah dasar agama yang wajib diiktikadkan, dipercayai. Kerana i'tiqad mestilah mempunyai kepastian, manakala taklid hanya membawa zan sahaja. Okey, nak taklid tak boleh taklid dalam masalah akidah. Akidah mesti yakin, mesti sampai ke tahap ittiba'. Okay? Nak kata, nak sebut apa-apa pun kan, nak kata contohnya nama Allah Subhanahu Wa Taala ada berapa, kena tahu dengan dalil dia sekali. Tahu lepas tu lupa tak apa, tapi masa belajar tu kita tahu dengan yakin dengan dalilnya. Okey. Tapi kalau kita nak dalam masalah hukum, okey, halal ke haram, ustaz tu kata halal. Okey, kita tak tahu dalil pun tak ada masalah lagi. Okay, dari sudut kalau kita tak mampu lah. Kalau mampu, lebih baik kita hafal dalil tu, ataupun kita paling kurang faham dalil tersebut. So ini adalah bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua, apa dia? Mujtahid juga boleh bertaklid kalau dia dalam satu situasi tak boleh nak berijtihad dan perlu kepada hukum. Kemudian pendapat yang rajih dalam perkara ini ialah tidak disyaratkan berdasarkan 2 perkara. Tidak disyaratkan. Maksudnya disyaratkan apa? Dalam masalah apa ni? Dalam masalah akidah. Kan, dalam masalah akidah sebenarnya ada pandangan yang mengatakan tak boleh taklid. Tapi Syekh Ibn Utsaimin mengatakan sebenarnya dalam masalah akidah pun boleh taklid. Okay, dalilnya apa? Dia kata umum firman Allah Subhanahu Wa Taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayat ini adalah dalam konteks risalah, kenabian, kerasulan, yang merupakan salah satu dasar agama. So sebenarnya boleh je nak taklid dalam masalah akidah pun. Dalam masalah akidah pun boleh bertaklid. Artinya kita boleh tanya orang, dia jawab. Contohnya tanya, ada tak syurga dengan neraka? Dia kata ada. Kita tak tahu pun dalil dia, tak apa, boleh. Okey. Yang kedua, seseorang awam itu tidak mampu mengenal pasti sesuatu kebenaran melalui dalil-dalilnya. Kadang-kadang ada peringkat orang awam, kita bagilah dalil apa pun, dia tak tunggu dalil tu, dia tunggu hukum last sekali tu, kan? Okey, saya nak huraikan. Pertama,
Nabi cakap begini. Kemudian hadis kedua Nabi cakap begini. Ketiga begini. Okey, empat dalil ni, empat hadis ni dikategorikan kepada dua. Satu yang membenarkan, satu yang tak membenarkan. Dia dengar kan. Okey. Kita huraikan semua. Tetapi bila kita melihat kepada sejarah, kita akan dapati yang membenarkan itu sebenarnya adalah mansukh. Yang tidak membenarkan itu adalah nasikh. Jadi hukumnya, soalan yang awak tanya tadi, hukumnya ialah tak boleh. Okey. Dia kalau dia okey sikit, dia kata terima kasih ustaz. Tapi kalau dia kalau cengeng kan, tapi dia berani sikit, dia kata ustaz sebenarnya ini yang saya nak, yang tadi tu ustaz simpan pun tak apa kan. Kan saya nak tu, boleh tak boleh aja. Pasal ustaz cakap yang tu pun saya bukan faham pun. Sahih ustaz sebut sahih kan. Kan ada sahih kan, sahih ni kan apa benda ni kan. Daif ni, saya ingatkan daif ni macam orang miskin. Rupanya ada hadis daif, hadis miskin jadi pening. Nampak tak? Okey, so benda-benda itu ada setengah peringkat dia tak boleh mengenal pasti kebenaran melalui dalil. Jadi apabila dia tidak dapat mengenal pasti sesuatu kebenaran dengan usahanya, tiada yang tinggal kecuali bertaklid. Fattaqullaha mastata'tum. Okay, nak ceritakan tentang Allah tinggi kat atas langit dan sebagainya kan, kita bawa dalil, ayat Quran sini, hadis Nabi begini, aina Allah fis sama kan, cerita semua benda tu dia tercengang tengok kan. Ya, Ustaz, yang pentingnya kan, sifat tinggi bagi Allah ada ke tak ada? Dia kata ya, Allah berada di atas arasy. Itu yang saya nak sebenarnya, selesai kan. Okey. Jadi kadang-kadang memang kita akan dapati dalam fatwa tu dalil akan dikeluarkan, tapi biasanya secara ringkas. Kalau asalnya perbincangan tu mungkin detail, tapi kalau untuk orang awam biasanya kita bagi ringkas. Dalil ni menunjukkan hukum rokok adalah haram, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan Rasul itu akan mengharamkan perkara yang buruk ke atas kamu semua. Haram, selesai. Okey, dia ambil itu ya. Okey, dia tak pula kata khilafnya gini, makruh tanzih, makruh tahrim dan sebagainya apa semua. Dia tak nak tengok yang tu pun. Okey. Jadi yang pentingnya kat sini ialah dalam masalah akidah pun, kalau perlu kepada taklidlah. Okey, saya dah jelaskan tadi, taklid atas sedikit adalah ittiba', atas lagi adalah ijtihad. Okey, dan ijtihad pula banyak levelnya. Ijtihad dalam satu bab, ijtihad dalam satu kitab, maksudnya dalam satu kitab solat, tentang solat jemaah, solat istisqa bawah lagi kan. Kemudian dalam semua bab-bab agama, solat, siyam, zakat dan sebagainya lah. Okey. Baik. Kemudian jenis-jenis taklid ada dua, iaitu taklid umum, taklidul am. Seseorang itu berpaut kepada mazhab tertentu dengan mengamalkan apa sahaja perintah maupun kelonggarannya dalam seluruh hal-hal agama. Dia ambil satu mazhab. Okey. Ada khilaf kat sini. Ada yang mewajibkan dengan hujah tiada kemampuan berijtihad di kalangan orang terkemudian. Ada yang mengharamkan dengan hujah ini bermaksud berpaut secara total dalam mengikut selain daripada Rasulullah. Okey, kita tak boleh mengikut orang lain daripada Nabi SAW secara keseluruhan. Dan ikut keseluruhan, ikut Nabi SAW. Jadi ada khilaf kat sini. Satu mengatakan boleh kalau tak ada kemampuan. Satu lagi mengatakan kalau kita buat begitu, artinya kita telah kan ikut selain daripada Nabi, orang lain. Okey, yang mana sepatutnya kita ikut Nabi je secara total, tapi kita dah ikut orang lain. Jadi kita telah pun menyalahi perintah Allah. Okey. Tengok kat sini apa huraian Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Beliau berkata rahimahullah, sesungguhnya pendapat yang mewajibkan taklid sepenuhnya artinya menetapkan ketaatan terhadap selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam semua perintah dan larangan. Ini menyalahi al-ijma' dan kebenarannya amat menyangsikan. Mewajibkan ikut satu mazhab tak boleh. Kerana bila kita wajibkan ikut satu mazhab, artinya kita dah mewajibkan ikut orang lain kan. Sepatutnya kita ikut begitu kepada Rasulullah, tapi kita dah buat pada orang lain. Tak boleh dah begitu. Okey. Beliau berkata lagi, sesiapa yang berpaut kepada mazhab tertentu kemudian
bukannya kemudian beramal menyalahinya tanpa bertaklid kepada orang alim lain yang memberi fatwa kepadanya, atau tanpa pendalilan dengan dalil yang menuntut sesuatu yang berlainan, atau tanpa kelonggaran syarak yang membenarkan amalannya. Dalam keadaan ini dia sebenarnya mengikut hawa nafsunya dan melakukan satu perkara haram tanpa kelonggaran syarak. Faham tak? Sekarang ni dia ikut mazhab Syafi'i, kan? Ikut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, tapi bukan ikut mazhab imam tu, dia ikut mazhab Syafi'i. Faham ya? Dia kena ada mazhabul imam dengan al-mazhabul Syafi'i. Boleh faham tak? Kalau mazhabul imam, mazhab imam tu sendiri. Kadang-kadang mazhab Imam Asy-Syafi'i, imam tu sendiri, okey, tak sama dengan mazhab Asy-Syafi'i. Okey, yang dirumuskan melalui ulama-ulama mazhab Syafi'i. Dikenali mereka itu sebagai Syafi'iyah. Okey. Dan kalau mazhab Syafi'i ialah apa yang dirumuskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Rawdatul Talibin ke, dalam kitab, adalah satu kitab tu, Rawdatul Talibin ataupun yang lain. Mereka akan mengambil pendapat muktamad mazhab Syafi'i adalah pendapat ni, bukan pendapat imam. Okey, kerana pendapat imam dibincangkan, keluarkan hasil. Okey. Jadi Al-Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang ikut satu mazhab kemudian dia berubah ke mazhab lain, okey, tanpa taklid kepada orang alim lain. Bukannya dia ubah tu kerana dia tak nampak ada ulama lain cakap lain dan lu dia ikut. Bukan yang tu, dia ubah sendiri. Okey. Yang kedua, tanpa pendalilan dengan dalil yang menuntut sesuatu yang berlainan. Okey. Maknanya tak ada proses menggunakan dalil lain, okey, untuk mengeluarkan hukum yang lain, ataupun dalil yang sama mengeluarkan hukum yang lain. Tak ada proses tu, tak ada. Okey. Yang ketiga, tanpa kelonggaran syarak. Tanpa ada satu dalil yang mengatakan dia tak, hukum tu sebenarnya bukannya haram tetapi makruh. Maknanya dia tak tanya orang, tapi dia dapati ada dalil. Faham tak? Okey, kalau tiga benda ni tak ada, dia ubah sendiri, maksudnya dia ikut hawa nafsu. Boleh faham? Boleh? Cuba ulang balik yang satu apa? Kan, biasanya masa ustaz cakap faham, tapi masa suruh ulang balik semua tak faham. Kan? Pertama, ikut orang alim. Maknanya dia kata, dia asalnya katalah rokok tu haram, tapi ada orang alim kata rokok tu makruh. Dia ikut orang alim ni. Ini tak apa. Ini tak apa. Faham tak? Okey. Yang kedua, yang kedua, tanpa pendalilan dengan dalil. Okey, tanpa pendalilan. Contohnya, dalil mungkin sama. Dalil mungkin sama, tapi cara penghujahan. Pendalilan ialah cara penghujahan. Okey, maknanya katalah dalil tu memanglah mengharamkan yang khabis. Betul kan? Tapi yang khabis ni maksudnya sekian-sekian dalam makanan, bukan dalam rokok. Rokok tak termasuk. Oh, iya ke? Kalau gitu paling tinggi pun makruh. Dapat pendalilan, huraian tu. Okey, yang ketiga ialah tanpa kelonggaran syarak. Dia mungkin tak tanya orang, tapi dia bila dia baca nampak, ya, hadis ni menunjukkan dibenarkan. Contohnya apa dia? Hadis yang membenarkan lelaki pakai sutera kalau dia sakit. Contohlah kan, dia jumpa hadis tu, jadi dia pun pakai kerana dia memang sakit. Doktor pun kata kena pakai. Asal dia tak nak pakai, tapi dia jumpa tu dia pun pakai. Dalam keadaan ni apa? Dia tidak apa dia? Salah lah. Dia okey, dan tiga keadaan ni tak ada masalah. Tapi kalau bukan kerana tiga ni, dia dapat satu dan ditinggalkan, maka dia ikut hawa nafsu. Okey, teruskan. Perbuatan ini adalah keji. Ikut hawa nafsu tak boleh. Okay. Akan tetapi sekiranya dia dapat tahu ada perkara yang menjadikan satu pendapat itu lebih rajih ataupun lebih kuat daripada satu pendapat yang lain, sama ada dalil-dalil yang memperincikan yang dapat dia fahami dan ketahui, satu. Yang kedua, ataupun dia mendapati salah seorang daripada dua orang yang berselisih itu lebih mengetahui tentang masalah itu dan lebih bertakwa, lalu dia tinggalkan yang marjuh dan berpindah kepada yang rajih. Rajih, bukan rajah, rajih. Ini dibenarkan, bahkan diwajibkan.
Okey, demikianlah yang dihuraikan oleh Imam Ahmad. Faham tak? Dia sekarang ni dah berpindah daripada taklid kepada ittiba. Tadi ikut saja. Haram. Tapi bila dia dah belajar sikit lama-lama, yang haram tu dalilnya macam ni. Okey, yang makruh ni dalilnya macam ni. Nampak yang lebih kuat ialah dalil untuk makruh. Jadi dia pun ambil yang ni. Tak ada masalah. Okey. Kemudian dia tengok sama ada tengok pada ilmu dalil tu ataupun tengok pada orang tu. Orang yang menghuraikan tentang bahawa kita bagi contoh lah kan. Contoh yang saya percaya ialah contohnya rokok. Okey, rokok makruh dengan rokok haram. Okey. Jadi asal dia tengok rokok tu makruh. Tiba-tiba jumpa dalil yang mengatakan rokok ni sebenarnya masuk dalam kategori haram. Dalil. Okey. Dia pun ambil yang tu. Okey, yang kedua. Dia tengok antara dua orang ni. Kan, minggu lepas seorang ustaz kata rokok makruh, bawa dalil. Minggu yang seterusnya seorang ustaz lagi rokok haram, bawa dalil. Dia tengok antara dua ustaz ni kan, yang lebih alim ialah yang lebih bertakwa ialah yang mengatakan haram contohnya. Jadi dia pun ambil pandangan yang ni. Okay. Kadang-kadang kita boleh tengok orang tu macam mana kita nak sebut dia tu mungkin taklah hebat sangat dalam penyampaian, tapi dalil yang dia bawa kuat. Okey, dalil yang dia bawa kuat. Okay, satu lagi ialah dalil yang dia bawa tu ataupun cara penyampaian dia tu menunjukkan yang dia tahu banyak benda. Okey. Seorang lagi pula cara dia sampaikan tu maknanya banyak ada dalil-dalil yang dia tak sebut. Okay, bila kita dengar dua-dua sekali kan, betul tak? Sebab tu biasanya kalau ada pertelagahan, kita bawa dua-dua sekali, kita dengar dua-dua sekali. Kita tak boleh dengar satu pihak. Dengar satu pihak memang telinga kita disumbat dengan hujah dia je lah kan, masuk. Jadi kita sengit kan. Tapi kalau masuk satu lagi, mana satu sengit kan. Okay. Kalau sengit ke sini, dia ni salah, sengit sini dia ni salah. Ikut dalil dia, ikut pengujahan dia, barulah kita boleh nak buat penilaian. Okey. So itulah lebih kurang kat sini. Kalau kita dapat tahu ada pendapat yang lebih kuat, sama ada dalilnya ataupun orangnya. Orang tu lebih kuat lagi dari sudut kewarakan dia, sudut keilmuan dia lagi hebat lagi. Okey, maka dia berubah daripada pendapat yang pertama kepada pendapat yang kedua. Di sini tak ada masalah, bahkan diwajibkan oleh Imam Ahmad. Faham ya? Kalau tak ada hal, dia dengar kata rokok tu haram, rokok tu makruh, dia pun pilih macam mana kan. Orang kata pilih macam mana tak, cara nak pilih ambil bunga ke, haram makruh, haram makruh, haram. Alamak, haram kali ni kan. Tapi next time lah haram makruh, misal lah. Kalau perangai macam tu namanya ikut hawa nafsu. Okey. Fatwa orang yang bertaklid. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Ahli dzikr, orang yang mempunyai ilmu, para ilmuwan. Okey. Manakala orang yang bertaklid tidak tergolong daripada para ilmu ataupun para ilmuwan, ahli ilmi yang diikuti. Sebaliknya dia mengikut orang lain, mengikuti orang lain. So kena bezakan dulu, yang Allah suruhkan ialah tanya orang yang ada ilmu. Jadi kalau orang yang bertaklid, dia tak ada ilmu pasal dia ikut orang. Okey. Abu Umar bin Abdul Bar, Al-Imam bin Ibnu Abdul Bar rahimahullah telah berkata, orang ramai telah berijma' bahawa orang yang bertaklid tidak dikira tergolong daripada para ilmuwan. Sesungguhnya ilmu itu ialah mengenal pasti kebenaran melalui dalilnya. Okey, so maknanya ilmu adalah dengan ittiba', bukan dengan taklid. Okey, taklid itu kewajipan yang perlu dibuat. Ikut orang dalam sesuatu masalah agama. Kalau kita tak tahu, caranya ialah dengan bertaklid. Tanya orang, dia kata apa, kita pun ikut. Tapi orang tu orang yang berilmu lah. Okey, orang yang berilmu ni, bila dia ikut sesuatu, dia ambil sesuatu pandangan dengan dalil, namanya ittiba', bukannya taklid. Faham ya? Okey, baik. Dan orang yang berittiba' barulah boleh dikategorikan sebagai ahlul ilmi. Ya, sebab tu
Saya baca ni dulu, lepas tu saya bagikan satu puisi berkenaan dengan pandangan para ulama kita, pegangan. Ibnul Qayyim telah berkata, perkara ini seperti yang dikatakan oleh Abu Umar Ibn Abdul Bar. Ibn Abdul Bar adalah salah seorang ulama ahli sunnah yang hebat. Sesungguhnya orang ramai tidak berselisih bahawa ilmu ialah pengetahuan yang terhasil daripada dalil. Sekiranya tidak ada dalil, ianya adalah taklid. Okey. Dan sebelum saya teruskan, masalahnya bila banyak taklid akan berlakunya ta'assub. Satu lagi akan berlakunya kekeliruan. Senang berlaku kekeliruan. Betul tak? Kalau kita bagi kepada anak kecil, si anak kecil kita bagi kepada dia bahawa solat ni wajib kerana Allah kata macam ni, dengan kita buat satu kitab fiqh, hukum solat wajib, kan, cara solat begini-gini, tak ada dalil, tak ada, kan, kena takbir baca apa, adalah tu isi dalil ada, tapi dalil tak ada. Jadi dia akan ikut atas dasar ikut. Mak suruh, ustaz ikut ustaz ajar yang macam ni, dia pun ikut dia. Dia bukan berdasarkan ustaz ajar ni ikut Al-Quran, ikut hadis. Beza tau, beza antara dua ni. Okey. Orang yang ataupun budak kecil, budak besar sama-sama juga kan. Tapi budak kecil ni khususnya lah kan, kalau dia ambil satu benda, dia ada dalil, dia tak sama dengan dia ambil ikut itu je. Kerana dia apa-apa pun dia kaitkan dengan Quran, kan? Dah train daripada awal lagi, kan? Kenapa tak boleh ni? Kerana Nabi tak bagi. Nabi cakap macam ni. Okey, makan dengan tangan kanan. Kalau kita cakap kat budak tu, makan dengan tangan kanan, ini adalah adab Islam. Kita orang Islam kena makan tangan kanan. Huraian. Okey, Nabi bersabda, ya ghulam kul biyaminik, wahai anakku, makanlah dengan tangan kanan. Jadi dia akan ingat benda tu. Wahai anak, makanlah dengan tangan kanan, makanlah dengan apa yang dekat. Okey. Kan? Dia dapat yang tu. Oh, Nabi cakap. Allah cakap, Nabi cakap. Puasa Ramadan kenapa? Kita wajib puasa pasal orang Islam puasa, kan? Ramadan kita puasa wajib. Orang kata okey, wajib puasa Ramadan, wajib puasa Ramadan apa semua. Okey, orang Islam, tapi dalilnya kutiba syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran hudan linnas faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa yang berada pada bulan itu, maka hendaklah dia puasa. Allah suruh kita ikut ayat ni. So dia nampak dah ada dalam Quran. Okey, dia tak sama tau. Okey, tak sama. Ya. Bapa dengan mak tu kena belajar lebih lagi kan. Memang sudah tentulah. Dan saya dapati teori ni dah ada pada saya lama dah. Kan, saya masa belajar menyelia salah seorang pelajar PJJ UKM, kan, dia guru lah di mana lah, dekat utara sana lah. So dia cerita memang ada masalah budak-budak ni. Kalau kita tak kaitkan dengan dalil, dia ada masalah. Dia akan kata mak dengan ustaz, kenapa kena sembahyang? Mak suruh sembahyang. Kan? Lebih kalau baik sikit, ustaz suruh sembahyang. Dia jawapan dia bukan Allah suruh sembahyang. Nampak tak? Sebab tu dia kata itu benda yang lepas tu dia buat dia punya disertasi dia tentang benda tu. Keperluan untuk nak mengaitkan setiap satu hukum tu dengan kena ada dalilnya. Ada dalil. Okey? Baik. Okey, teruskan. Beliau kemudiannya membawa 3 pendapat dalam membenarkan fatwa dengan taklid seperti berikut. Pertama, tidak boleh fatwa dengan taklid kerana ini bukan ilmu, dan fatwa tanpa ilmu adalah haram. Ini pendapat kebanyakan Al-Hanabilah ataupun Al-Hanbaliyah dan jumhur Al-Syafi'iyah. Okey, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali kata tak boleh. Mazhab Syafi'i, jumhur kebanyakannya mengatakan tidak boleh juga. Yang kedua, boleh dalam perkara berkaitan dirinya sendiri, tetapi tidak boleh dalam memberi fatwa kepada orang lain. Okey, kalau dia untuk peribadi tak apa, untuk bagi fatwa pada orang tak boleh. Yang ketiga, boleh sekiranya diperlukan dan tidak wujud cendekiawan yang mujtahid. Okey, dia tu bukan mujtahid, tapi orang perlu pada ilmu, dan dia adalah ilmu lebih sikit. Okey, so macam mana, boleh tak? Dia pun nak mengeluarkan hukum tu. Jawapannya boleh kalau tak ada
ulama yang mujtahid. Inilah pendapat yang terkuat dan diterima pakai. Okey. So maknanya kalau ada ulama yang mujtahid, kita tak boleh nak ambil daripada yang tak mujtahid. Tapi kalau semuanya tengok sama je kan, okay? Semua tak boleh mujtahid, ambil lah daripada siapa yang boleh menyampaikan ilmu orang mujtahid. Okey. Okey, selesai kat situ. Puisi yang saya sebutkan tadi lebih kurang lah kan. Qala Abu Hanifah al-Imamu, sebelum tu apa dia? Wa qawlu a'lamil huda la yu'malu biqawlina biduni nassin yuqbalu fihi dalilul akhdhi bil hadithi wal munsifuna fihi dalilul akhdhi bil hadithi. Lupalah lepas tu. Okey, satu lagi. Peringkat yang selepasnya, qala Abu Hanifah al-Imamu la yanbaghi liman lahu islamu. Abu Hanifah sang imam telah berkata, tidak boleh orang yang Islam, okey, akhdhun bi aqwaliya hatta tu'rada, mengambil pandanganku sehinggalah diperbentangkan, alal kitabi wal hadithil mujtabah, okey, diperbentangkan ke atas Al-Quran dan juga hadis Nabi yang terpilih, okey, Nabi yang Mustafa kan, okey, hadis Nabi. Kemudian wa Malikun imamu daril hijrati, dan Malik imam daril hijrah. Qala wa qad asyara nahwal hujrati, telah berkata dengan menunjukkan ke arah hujrah, bilik Aisyah radhiyallahu anha, rumah Aisyah lah. Kullu kalamin minhu dhu qabuli, setiap kata-kata daripada tuan punya bilik ini, iaitu Rasulullah, dhu qabul, hendaklah diterima. Kullu kalamin minhu dhu qabuli wa minhu mardudun siwar rasuli, dan setiap kata-kata diterima dan ditolak kecuali kata-kata Rasul. Okey. Kemudian wa Syafi'i qala in ra'aitumu qawli mukhalifan lima rawaitumu, dan Imam Syafi'i pula berkata, sekiranya kamu mendapati pandanganku bersalahan dengan apa yang kamu semua riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal hadithi fadribul jidara biqawli al-mukhalif al-akhbara, maka ambillah pandanganku dan lemparkanlah ke dinding. Okey, yang hadis apa maknanya, pandanganku yang bercanggahan itu hendaklah dilemparkan ke dinding. Okey. Kemudian wa Ahmadu qala lahum la taktubu. Sekejap lagi. Wa Ahmadu qala lahum la taktubu. Kenapa dia datang? Kenapa lain tak datang? Pasal dia berani sikit. Masya-Allah. Ya. Wa Ahmadu qala lahum la taktubu, dan Ahmad, Imam Ahmad telah berkata, jangan tulis. Ma qultuhu bal aslu dzaka fatlubu, apa yang aku sebut tetapi asalnya hendaklah kamu ambil. Maknanya apa? Dalilnya hendaklah kamu ambil. Okey. Fanzur maqalatil hudatul arba'ah wa amal biha fa inna fiha al-manfa'ah, maka hendaklah kamu semua lihat kepada kata-kata ulama yang yang mendapat hidayat ataupun yang memberi hidayat, dan beramallah dengan kata-kata itu kerana kata-kata itu memberi manfaat. Okey. Jadi itu adalah ringkasan sebenarnya daripada kata-kata ulama kita yang mazhab Imam 4 tu, khususnya berkenaan dengan ambil Al-Quran, daripada Al-Quran dan hadis Nabi. Jangan apa? Jangan ikut pandangan mereka. Walaupun mereka tu dah imam yang hebat, tak boleh kita sebut contohnya Abu Hanifah kata haram. Okey, Abu Hanifah tak benarkan kita buat begitu, kecuali haram kerana dalilnya sekian. Okey, Imam Syafi'i pula okey, kalau ada satu pandangan bercanggahan, tolak yang pandangan tu, ambil yang hadis tu. Okey. Dan masa saya belajar dulu dalam fiqh, ustaz tu dia ajarkan, dia bawa lah keluar kan, lain je lah dia punya tarjih, dia berubah-ubah je. Maksudnya kadang-kadang masalah ni pendapat yang rajih di sisi mazhab Maliki, yang akan datang pula mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, berubah je gitu kan. Orang duk ingat Arab Saudi apa, Hambali kan, dia memang Hambali tapi dia tak ada ta'assub, dia iktibar kepada dalil kan. Okey. Tapi dalam imtihan macam mana? Dalam peperiksaan nanti macam mana? Kan yang depan ni yang Asia Syafi'i, yang India
Nepal dan sebagainya apa dia? Hanafi. Yang Algeria pula ni Maghribi. Yang Khalij tak apalah, Gulf ini banyaknya Hambali. So macam mana? Ni kata ustaz, nanti periksa macam mana? Nak ambil tarjih ustaz ke nak ambil macam mana? Tarjih imam-imam kami kan? Jadi dia kata macam ni. Siapa yang, kalau aku tanya soalan apa hukum dia, mana yang lebih rajih, maka jawapan dia mesti ada hukum yang rajih di sisi saya ialah pendapat sekian-sekian. Tak apalah, sebutkan dalil. Kalau engkau sebut pendapat yang rajih adalah mazhab Syafi'i, semua mazhab Syafi'i, tapi tak ada dalil, kosong kau dapat. Tapi mazhab Syafi'i dalilnya ialah sekian, tak apa. Jadi itu sebenarnya mendidik kita untuk hafal dalil, kan? Untuk hafal dalil. Itu pun dah, kalau kita pun sebenarnya kalau dah hafal dalil, dah tengok kan, macam tak kena je, walaupun saya ni orang Malaysia, tapi tengok yang ni lebih kuat lagi, pandangan Imam Ahmad lebih kuat lagi kan. Rasulullah kucuk Aisyah kemudian pergi sembahyang, kan? Dia kalau ambil wuduk mesti dia akan cakapnya. Hadis Bukhari lah tu. Imam Syafi'i kata kan, kalau sentuh perempuan kena ambil wuduk, kan? Tapi ikut ayat Quran. Maknanya so kita dah belajar dah bahawa sunnah itu menghuraikan, mubayyinatun. Imam Syafi'i sendiri mengatakan antara fungsi sunnah ialah mubayyinah, syarihah, menghuraikan, mensyarahkan Al-Quran. Dalam kes ni dia tak menghuraikan pula dengan hadis ni, sedangkan Imam Ahmad mengatakan ya. So dalam periksa kita kata dia benarkan, tarjihnya adalah mazhab Imam Ahmad. Kalau kucuk isteri keluar pergi sembahyang tanpa wuduk, tak ada masalah. Dalilnya ialah sekian. Okey. Masalah kalau kita dah tengok dalil, kita macam mana pun dia akan jadi akhirnya tak boleh kita nak ta'assub, kan? Tapi kalau tak tengok dalil tu jadi ta'assub. Betul tak? Baca dalil nak tuliskan tak? Pasal tulis ni ada orang tahu tak? Adakah kita punya apa dia, peperiksaan tu kan? Lepas kita tulis tu, kita akan print screen letak masuk dalam Facebook, tak ada kan? Tak ada orang buat kerja tu. Jadi maknanya dia sebenarnya dalam periksa tu antara kita dengan Allah sesuatu hal lah kan. Yang kedua, lepas tu ialah kita dengan pemeriksa kita aja. Lepas tu dia pun simpan, tak ada apa-apa, dia buang itu aja benda tu. Maknanya dia akan dihapuskan. Betul tak? Jadi yang kita tulisnya sebenarnya apa dia? Adalah apa yang kita nak cakap lah, kan? Jadi kalau kita kat luar, kadang nak keluarkan satu kenyataan, duk fikir tu kan. Tadi saya dah fikir banyak benda, saya nak keluarkan tapi saya tak keluarkan. Kena fikir banyak benda ni, cakap ni kan jadi lain macam cakap ni. Tak boleh tahan kan. Tu takut jadi apa, high blood pressure ke apa ni kan. Kan dan sebagainya lah. Tapi insyaAllah lah, tahan tu kerana ada sebab. Saya pernah dengar seorang ustaz dulu, dia kata nak bagi ceramah bukan masalah nak cakap apa, tapi apa yang tak boleh dicakap. Saya bila dengar mula-mula masa belajar dulu, masalah kita sebenarnya ialah nak cakap apa, bukannya tak nak cakap apa. Tak tahu nak cakap apa sebenarnya kan, masa mula-mula lah. Tapi bila dah lama tu, memang betul, ini tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh, lain daripada tu cakap lah. Contohnya tak boleh sebut nama orang. Tadi saya nak sebut nama kan, geram kan. Tapi tak sebut, tak boleh. Tak boleh sebut. Gitu. Contoh-contoh lain tu kata nak aja sebutkan contoh-contoh yang kita nampak, tapi tak boleh diceritakan. Banyak macam tu. Jadi balik pula pada cerita tadi, kita memang sepatutnya sesiapa yang berada pada peringkat taklidlah. Tapi naik sikit, jangan taklid a'ma, taklid buta. Taklid buta ni ambil satu, tak kira dah, itulah dia sampai habis. Taklid buta tak boleh, taklid biasa boleh lah kan, taklid ikut kerana tak ada ilmu. Tapi kalau dah makin belajar, makin ada ilmu, pindahlah kepada ittiba', ikut dengan dalil. Kita pun cuba menghafal satu dalil paling kurang untuk satu isu kan. Untuk puasa Ramadan, satu cukup lah. Pasal kita nak, memori kita tak banyak kan. Jadi kita nak letak dalil lain ni untuk isu lain. Takut letak dalil untuk Ramadan saja dah 10, nanti untuk apa? Untuk Qiyamul Lail dah tak boleh masuk dah ayat Quran tu. Kan? Kemudian usahalah dengan lebih lanjut lagi untuk sampai ke tahap tertinggi dalam ittiba'. Kan? So tambah, akhirnya barulah kalau dapat ijtihad, dapatlah. Kan? Kalau tak dapat pun tak ada masalah. Kita berada pada tahap ittiba'.
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kan? Tahap je kita nak. Ittabi'uni, ikutlah aku, ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Saya rasa itu sajalah apa yang saya nak sebutkan pada kali ini. Alhamdulillah habis khatam dah ni, ya. Saya terlupa bawa sanad saya, kan. Tapi tak apalah, kan. Ada siapa nak tanya soalan? Ustaz, lepas ni kita apa Lepas ni, okey, saya sebutkan pada kelas yang lepas kitab Syekh Ibn Utsaimin lagi berkenaan dengan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Tapi bila saya cek tu, saya dapati tak berapa sesuai lah. Pasal apa? Pasal dia sebenarnya tulis manzumah. Manzumah ni maksudnya apa dia tu? Tengok. Manzumah ni ialah iaitu Nasir Sa'di. Yang ni ke? Tapi Syekh yang saya tengok tu Syekh apa dia? Utsaimin sendiri, dia tak tahu lah dia tulis ke ataupun orang lain tulis, kan, guru dia tulis, kemudian dia huraikan benda tu. Kemudian saya tengok apa yang ditulis oleh guru dia sendiri, Al-Qawaid, kan, berkenaan dengan kaedah-kaedah, kan. Saya rasa yang tu lebih sesuai lagi. Tapi yang tu masih lagi dalam bahasa Arab lah. Macam ni, kan, kalau macam manzumah ni puisi lah, macam saya sebut tadi, kan. Qala Abu Hanifah al-Imam la yanbaghi liman lahu islamu akhdhun bi aqwaliya hatta tu'rada 'ala al-kitab wal hadith al-murtada wa Malikun imam dar al-hijrati qala wa qad ashara nahwa al-hujrati kullu kalamin minhu dhu qabuli wa minhu mardudun siwa ar-rasuli والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا فانظر مقالة الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها المنفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي. Lama dah hafal ni. Jadi itu adalah manzumah, nak huraikan pening. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi dhin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil kathirah. Ini adalah puisi yang tadi lah, ini puisi lain lah, berkenaan dengan usul qawaid fiqhiyah. Okey, dia akan mula dengan i'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka wad-daran ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. Kan jenuh lah nak huraikan tu. Dia sampai satu tahap nanti, dia akan mulakan bawah tu. وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ لِسَائِرِ الْعَمَلِ بِهَا الصَّلَاحُ وَالْفَسَادُ لِلْعَمَلِ. Niat itu adalah syarat untuk sekalian amalan. Dengannya akan mendapat kesalehan, ataupun kesahihan dan kefasadan sesuatu amal. Okay, so keluarlah satu kaedah. Tapi Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, guru pada Imam siapa dia, Syekh Al-Utsaimin, dia ada satu kitab lain, dia huraikan sahaja. Dia keluarkan satu kaedah, dia huraikan. Saya bukan nak kena baca benda ni, kan. Jadi saya rasa kalau nak baca benda ni, detail sikit lah. Arab sukalah benda ni, dia hafal benda ni. Okay, jadi bila nak bincang satu hukum, dia akan keluarkan contohnya, wa kullu syartin lazimun lil aqidi fil bai'i wan nikahi wal maqasidi. Ini adalah syarat, adalah lazim, perlu untuk setiap benda, sama ada dalam perniagaan, nikah dan juga apa-apa sahaja tujuan. Dia hafal yang ni je, lepas tu dia huraikan. Takkan kita nak hafal benda ni, kita nak hafal apa dia, kaedah tu sendiri. Okey. Masa last sekali cerita sikit. Masa saya belajar dulu, pernahlah cuba untuk hafal Alfiyah As-Suyuti, 1000 rangkap pantun. Mulalah Alfiyah, kan? Alfiyah Iraqi ke Suyuti, kan? Tak apalah, Alfiyah lah. Alfiyah dalam mustalah hadis tu. Hafal dengan kawan daripada Yaman, kan? Hafal sampai 10 saya berhenti. Dia kata dia, Khalid hantar lah, aku tak boleh. Tak mampu nak buat benda ni. Ya, hadis Quran pun
Quran dengan hadis pun tak habis hafal kan. Kita nak hafal benda tu, tapi pada dia orang tak ada masalah benda tu. Okey. Dia dalam satu kelas tentang tauhid, bolehlah satu rangkap, dua rangkap tu hafal kan. Lepas tu tak boleh, kita tak boleh pergi. Tapi orang Arab ni dia boleh hafal benda tu. Dia boleh hafal benda tu. Okey, dan memang mereka diajar untuk hafal benda-benda ni. Hafal benda ni selesai masalah qawaid fiqhiyah. Hafal benda ni selesai masalah usul fiqh. Hafal yang ni selesai masalah nahwu. Tapi 1000 lah. 1000 rangkap pantun tu nak hafal. Okay? Kita tak payahlah kot kami belajar buku tu dan kami pegang buku tu, lebih elok daripada kami hafal 1000 rangkap pantun. Saya macam tak boleh masuk lah kan. Okay? Ada buku lain insya-Allah. Yang ni saya tak tahu lagi, mungkin wallahu alam kan. Tapi yang tu kita kena cari terjemahan dia lah kalau ada. Kalau tak ada pun dia mudah je, tak susah mana insya-Allah. Okey, ada soalan lagi nak tanya? Yang saya tahu dalam bahasa Arab lah. Tapi saya tak tahu dah terjemah ke belum. Mungkin ada, mungkin tak ada. Kitab tu nak dapatkan, boleh nak terjemah, nak photostat boleh lah. Tapi dalam bahasa Arab lah. Yayasan Taklim ni ada lah minggu depan kita datang. Yayasan Taklim minggu depan ada kot. Tutup. Tapi lepas tu ada lah. Kelas ni terus lah, cuma subjek dia bertukar je. Itu je. Okay, ada soalan lain? Apa yang dikatakan dengan mujaddid? Mujaddid. Okey, sebelum tu siapa yang nak balik boleh balik seperti biasa. Mujaddid ialah orang yang memperbaharui. Okay, daripada perkataan tajdid. Dan tajdid ini dalam hadis Nabi disebutkan akan ada, okey, selepas dalam setiap 100 tahun itu man yujaddidu, okey, li ummati amra diniha, orang yang akan mentajdidkan, memperbaharui semula urusan umat ini. Okey. Setiap 100 tahun akan ada mujaddid. Mujaddid ni maksudnya agama Islam tu bila makin lama kan dia makin tenggelam. Agama Islam tu tak tenggelam, tapi kefahaman tu dia tenggelam. Contohnya sunnah Nabi, bid'ah tenggelam sunnah tu. So 100 tahun nanti akan ada orang yang timbulkan balik semula. Nampak tak? Dia macam dia polishkan balik semula, keluarlah bid'ah, sunnah tu semula. Tapi masa keluar tu memang orang akan tentang dia, akan lawan dia. Pasal apa? Benda sunnah yang apa dia dah ditenggelamkan oleh bid'ah kan. Apa yang berlaku ialah bid'ah tu jadi sunnah. Yang sunnah tu jadi bid'ah. Jadi bila kita nak sebut yang sunnah tu balik semula, orang katalah ni nak memecah belahkan umat. Ya tak? Okey. Ini dia tengah fikir satu benda nak keluarkan contoh ni, tapi nak tahan tak tahan lah ni kan. Kan? Contohlah, tak apa, secara ilmiah lah, secara ilmiah, okay? Macam kita sekarang ni sebut tentang solat istisqa kan, bila hujan tak turun, buatlah solat istisqa kan. Istisqa ni meminta hujan ada 3 cara. Satu, solat khas istisqa, macam solat hari raya, 7 takbir, 5 takbir, khutbah, lepas tu doa dalam khutbah, lepas tu lepas habis khutbah pun setiap seorang doa dengan cara sendiri, dengan memusingkan apa yang dipakai lah. Biasanya kalau pakai serban, pusingkan. Sehingga kan setengah orang, kalau setengah ulama, ustaz mengatakan kalau tak ada kecuali kopiah pun, terbalikkan kopiah tu, terbalikkan. Sesuatu benda yang diterbalikkan. Okay, ada orang kata gitulah kan. Okay, biasanya orang pakai apa tu, macam shimar tu kan, yang Arab pakai tudung tu, jadi mereka akan terbalikkan. Okay, tak apalah. Masa tu doa sendiri. Cara kedua, masa khutbah Jumaat, minta khatib tu minta. Okay, dan khatib minta dia angkat tangan, dia suruh semua angkat tangan. Okay. Yang ketiga, mana-mana tempat pun kita sebut, setiap seorang daripada kita doa Allahumma aghithna ghaithan, dan sebagai paling kurang itu Allahumma aghithna. Okay, ya Allah berikanlah ghaith, iaitu antara maksud ghaith ialah hujan kepada kami, pertolongan dalam bentuk hujan. Buat yang ni. Tapi kalau istisqa kita tak buat kan, sampai satu masa tak buat istisqa, kita buat solat lain kan. Solat hajat yang biasanya untuk minta hujan, bukan solat hajat yang Nabi buat. Nabi buat solat istisqa.
Jadi susah sikit lah kan kita sebut kan, lebih-lebih kan kata ni main mana ni kan. Itulah lebih kurang kan. Tapi Alhamdulillah kat Malaysia dah terima lah solat istisqa ni. Cuma masih belum banyak lagi lah kan. Okay. Jadi begitulah, kadang-kadang dia jadi apa tadi, apa soalan tadi? Lupa dah soalan. Mujaddid tu kan. Okay, mujaddid akan membawa satu benda yang dah tenggelam, ditimbulkan kembali untuk nak menonjolkan semula sunnah tu, memperbaharui semula. Dia bukan bawa benda baru, dia memperbaharui benda yang sedia ada, benda yang lama daripada zaman Nabi dah ada. Ingat benda tu. Okay, so tajdid ini bukannya buat bid'ah. Dia tak buat bid'ah. Dia hanya memperelokkan semula dan meletakkan di hadapan sesuatu benda yang orang dah lupa. Okay, itu maksud tajdid. Imam Wahab ni dikatakan sesat pasal ni, pasal dia barui sunnah ni. Ya, bukan dia seorangnya kan. Okay. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kan, dikatakan sesat pasal apa? Pasal dia buat benda-benda tajdid lah. Dia buat tajdid kan, zaman dia penuh dengan banyak dengan apa dia, istighathah, minta pertolongan daripada kubur dan sebagainya kan. Sampai sekarang dia pun ada juga. Tapi hasil daripada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membantras benda ni. Tak benarkan buat syirik, tak benarkan minta daripada kubur kan. So benda tu dekat Arab Saudi tak ada sekarang ni. Ada tak tukang sihir kat Arab Saudi? Kalau ada, dapat tangkap kena pancung. Tak kira dia rakyat mana pun. Baru ni kan ada salah seorang daripada putera raja kan, yang dia dapati membunuh kan. Jadi keluar hukuman pancung lah. Keluarga mangsa tak nak maafkan, pancung. Dia bukan kerana keluarga raja lepas tak lepas, tak. Kalau dia maafkan, okey, selamatlah kau. Tak maafkan, pemimpin yang besar akan mengatakan kita keluarkan hukum bahawa tidak ada kemaafan yang keluar daripada keluarga mangsa, maka si fulan-fulan ini dihukumkan sebagai qatil, dan qatil dibunuh. Masa saya duduk sana pun keluar dalam berita tu, pada tarikh sekian-sekian akan dilaksanakan hukuman pancung ke atas seorang sahir, tukang sihir. Okey. Kalau berumur tu kat sana, siap lah kan. Kan. Jadi itulah masalahnya. Hasil daripada dakwah tu macam mana kan. Sampai sekarang ni orang tak risau. Saya rasa tak ada orang risau lah keluar daripada rumah, risau toyol, risau apa dia, Pontianak, risau apa dia lagi tu, yang langsui Arab Saudi lah. Tak ada benda tu, rasa macam tak ada. Malam-malam keluar pun tak ada. Okay. Kat sini kadang-kadang petang pun dah rasa takut dah. Kan? Bukannya malam, petang tu rasa kan keluar toyol kacau kita kan. Nak masuk bilik air rasa takut. Sana tak ada masalah. Kita tak ada rasa tau. Benda tu tidak diletak dalam diri ataupun dalam jiwa budak-budak kecil. Takut itulah takut. Tak ada. Dia tak takut pun benda tu. Kita yang takut lebih-lebih. Ya. Dah. Ada lagi soalan? Ada 2 buku saya bawa untuk bagi untuk orang yang bertanya tadi kan. So pilihlah nak yang mana. Seorang tadi nak pilih yang mana? Tak, dia tak ada pijak sana, dia pilih. Nak mana? Kuning. Okey, yang kuning. Okey. Asyik biar ni. Okey. Dengan itu kita tutup majlis kita dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.